Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani kepada anda semua penonton setia. Selamat pagi Malaysia. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran dalam Selamat Pagi Malaysia bagi edisi hari Isnin 3 Julai 2023 bersama saya Munawar Azmi dan juga saya Syuhada Arifin. Anda boleh menyaksikan kami di RTM Click, pastinya di Facebook, di YouTube juga kami bawa ke untuk anda bersama dengan kami pada pagi ini macam biasa Munawar. Pasti yang kita nak kongsikan kepada anda apa antara yang menjadi keutamaan pautan utama di portal berita RTM yang anda boleh ikuti di semua platform media sosial kami. Pastinya hari ini kita nak kongsikan kepada anda satu kejadian yang mendukacitakan iaitu berkenaan dengan tragedi perkelahan yang menyebabkan 2 orang ditemui lemas setakat ini dan 8 lagi masih lagi hilang dan masih lagi dalam proses pencarian. Dan kejadian ini berlaku di Kemaman, Terengganu. 2 mangsa ditemui mati lemas manakala 8 lagi dikhawatiri masih hilang dalam tragedi kepala air di Kampung Air Putih Kemaman semalam. Setakat mayat yang ditemui adalah Aziza A, 40 tahun, ditemui kira-kira 12.45 tengah hari semalam. Manakala anaknya Muhammad Zulkarnain Haikal Karim 11 tahun ditemui kira-kira 5 petang semalam, kata Ketua Daerah Kemaman Superintenden Hanyan Ramlan. Pihaknya menerima panggilan menemui satu mayat wanita di Kampung Laut Pasir Gajah yang disahkan sebagai Azizah, dan selepas menemui mayat wanita berkenaan, pihaknya menemui satu lagi mayat lelaki yang tersangkut di bahagian pokok yang disahkan sebagai Muhammad Zulkarnain. Dan ini merupakan satu peringatanlah untuk kita semua, dan dalam masa yang sama juga kita mendoakan semoga urusan untuk mencari ini dipermudahkan dan semoga semua mangsa dijumpai dalam masa yang terdekat ini, insya-Allah. Okey, selain daripada perkembangan ini, kami juga nak bawakan kepada anda berkenaan berita yang seterusnya. Ini di mana Timbalan Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Adam Adli memberikan kenyataan di mana sektor korporat perlu membuka lebih banyak peluang untuk golongan belia terlibat dalam bidang institusi pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET. Golongan belia perlu diberi peluang dan pendedahan kepada bidang itu bagi memacu industri tersebut. Seketika nanti kita ada sebenarnya sedikit tumbuh ramah dan juga diskusi yang kita akan bawakan yang bersangkut paut dengan belia dalam segmen komentar SPM. Kita bawakan bersama dengan tetamu kita seketika nanti untuk membincangkan apakah yang mereka laksanakan untuk memastikan agar golongan belia ini dapat memacu dan juga menjadi salah satu orang kata tunggak kepada ekonomi Malaysia di masa akan datang. Dan pasti rentetan daripada itu juga kita lihat banyak sebenarnya inisiatif daripada pihak kerajaan yang telah pun dilaksanakan dan akan direncanakan untuk memastikan usaha bagi memperkasakan golongan belia ini diteruskan. Dan kita saya maklum juga baru-baru ini para pelajar lepasan SPM telah pun menerima keputusan. Jadi adakah digalakkan juga untuk para pelajar lepasan SPM ini untuk mengikuti program-program pengajian yang berasaskan TVET ini kerana ianya merupakan satu keperluan untuk kita melahirkan para pekerja yang berkemahiran tinggi demi memenuhi acuan negara khususnya dalam pembangunan jangka masa panjang. Ya, pada suatu ketika dahulu TVET ini tidak berapa dipandang serius, tapi sekarang ini itu adalah antara perkara yang diberikan upah oleh pihak kerajaan. Jadi ibu bapa jangan risau kalau anak-anak tidak berapa cemerlang dalam bidang akademik, ada banyak lagi bidang lain yang mereka boleh ceburi dan juga berjaya di masa akan datang. InsyaAllah. Jadi kita nak war-warkan bahawa kalau sebelum ini kan bidang TVET ini seolah-olah menjadi satu stigma dalam kalangan masyarakat, iaitu pilihan kedua sekiranya tidak dapat melanjutkan pengajian ke mana-mana institusi pengajian awam. Namun sekarang ini bidang TVET merupakan satu keperluan dan juga kemahiran yang sangat penting khususnya kepada golongan belia. Jadi itu yang sangat penting untuk kita fahami dalam ruang masa teknologi dan juga digitalisasi sekarang ini. Okey, dalam kita mengambil peduli tentang apa yang berlaku di dalam Malaysia, kita juga perlu ketahui sebenarnya apa yang berlaku di luar negara, terutamanya di Perancis. Sekarang ini kita nak kongsikan kepada anda bagaimana sebenarnya satu tragedi yang sedang berlaku di sana, iaitu rusuhan disebabkan oleh kematian seorang individu yang dikatakan tidak adil bagi mereka, dan ini mencetuskan perbalahan antara mereka yang berada di Perancis ini. Kalau kita boleh kongsikan setakat ini data-data terkini,
Di Perancis, ramai 45,000 anggota keselamatan dilengkapi dengan kenderaan perisai ringan dikerah bagi menangani protes berkenaan yang sudah pun memasuki hari keempat berturut-turut selepas kejadian polis menembak mati seorang remaja. Ramai yang sudah pun ditahan dan banyak sebenarnya kejadian-kejadian protes yang berlaku sehingga memaksa pihak polis melepaskan gas pemedih mata, terutama di Bandar Selatan Maksir selepas penunjuk perasaan melemparkan objek ke arah kenderaan polis. Okey, itu antara perkembangan semasa yang ingin kami bawakan kepada anda dalam dan juga luar negara. Anda boleh terus ikuti segala informasi terkini dan juga mutakhir yang kami bawakan kepada anda di semua platform portal berita RTM, sama ada di Instagram maupun di Facebook berita RTM. Baik penonton, selepas ini kami bawakan kepada anda topik-topik perbincangan yang menarik, tapi terlebih dahulu jom kita saksikan apa yang menarik hari ini. Saya pun sudah sakit perut ni tu. Kata kita ramai-ramai gotong royong bersihkan kawasan kita. Bijak labur hidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya hidup sengsara. Macam-macam sim yang ada, mesti faham mana dilabu. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawapannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Selamat pagi, Malaysia. Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Jadi untuk pembuka hari ini kita nak berlintas langsung bersama dengan sahabat kita di Pulau Pinang. Kabarnya ingin berkongsi kepada kita berkenaan Penang Pharma Fest yang berlangsung di seberang perai Pulau Pinang. Terus saja bersama dengan Sharmila Rastam di Pulau Pinang. Silakan. Baiklah, terima kasih. Saya kini berlintas langsung dari Pejabat Pharma Pulau Pinang di seberang perai pagi membawakan kepada anda mengenai program Penang Pharma Fest 2023 yang bakal berlangsung. Jadi, untuk memperincikan lagi mengenainya, saya kini bersama dengan Timbalan Pengarah Pharma Negeri iaitu Cik Roslan Wahid. Jadi, Cik Roslan boleh ceritakan mengenai Pharma Fest ni? Okey, terima kasih Cik Mila. Untuk makluman, program Pharma Fest ini merupakan program tahunan pharma yang mana diadakan pada musim buah-buahan
musim buah-buahan. Bagi Pulau Pinang, kita akan mengadakan Penang Farmer Fest yang akan berlangsung pada 6 hingga 9 Julai bertempat di Bukit Jambu akan berlangsung selama 4 hari. Pelbagai aktiviti jualan dan aktiviti pengunjung yang akan disediakan. Antara aktiviti jualan yang disediakan adalah seperti jualan produk-produk industri asas tani, jualan produk floriculture, jualan food truck serta empayar makanan. Okey, Cik Mila, yang lebih menarik lagi dalam program ini adalah kita turut juga mengadakan jualan agro madani di mana pengunjung akan dapat menikmati harga 5 ke 30% lebih rendah daripada harga pasaran. Okey, di dalam jualan agro madani ini kita akan juga menjual produk seperti buah-buahan bermusim yang mana termasuk rambutan, durian, manggis, cempedak. Selain daripada itu, selain daripada buah-buahan musim, jualan agro madani ini juga kita akan menjual sayur-sayuran dan juga barangan runcit. Selain daripada aktiviti jualan, kita juga akan mengadakan aktiviti tarikan pengunjung. Antaranya adalah canting batik, cosplay Spiderman. Selain daripada itu, kita juga ada permainan musang berjanggut yang mana pengunjung yang tidak tahu apa itu permainan musang berjanggut bolehlah datang ke program kita pada 6 hingga 9 Julai 2023. Kita juga akan mengadakan business matching yang mana business matching ini akan diadakan pada 6 Julai. Okey, yang ini saya menjemput seluruh usahawan yang berpotensi untuk menghadiri program business matching yang kita akan adakan ini. Cik Roslan, bagaimana tawaran harga pada hari berkenaan dan berapa banyak usahawan terlibat pada festival nanti? Okey, tawaran harganya amat istimewa. Terutamanya bagi jualan produk agro madani, kita akan menawarkan harga 5 ke 30% lebih rendah daripada harga pasaran. Serta pengunjung sebanyak 60,000. Untuk makluman juga, seramai 60 usahawan yang terlibat, di mana usahawan ini terdiri daripada usahawan Pulau Pinang dan juga daripada usahawan negeri-negeri lain seperti Terengganu, Kelantan, Perlis dan juga lain-lain negeri lah. Baiklah, terima kasih Cik Roslan. Jadi dengar tu Cik Roslan ada bagi tahu ada pelbagai barangan dijual, terutamanya ada buah-buahan tempatan pelbagai jenis. Jadi orang ramai yang ingin menikmati buah-buahan dengan harga yang sangat berpatutan bolehlah datang pada 6 hingga 9 Julai nanti di Bukit Jambu. Jadi setakat ini dahulu laporan saya langsung dari Seberang Pai. Kita kembali bersama rakan kita di studio Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih. Baik, menarik perkongsian yang dibawakan oleh Syamila Rastam khususnya berkenaan dengan Penang Farmer Fest 2023 yang berlangsung di Kompleks Bukit Jambul, Pulau Pinang. Jadi kepada warga Pulau Pinang, sama ada orang yang berdekatan di negeri Pulau Pinang seperti negeri Kedah juga boleh mengunjungi Penang Farmer Fest ini yang akan berlangsung pada 6 sehingga 9 Julai 2023 iaitu pada hari Khamis sehingga Ahad pada jam 10 pagi sehingga 10 malam. Seperti yang diwar-war oleh sahabat pelapor kita tadi, banyak sebenarnya aktiviti yang menarik yang akan berlangsung sempena Penang Farmer Fest 2023. Okey, seperti yang kami janjikan, kita akan berbicara berkenaan dengan Hari Belia bagi peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dengan temanya ini masa kita. Jadi untuk pengetahuan yang lebih mendalam lagi, kita bersama dengan Syuhaida Arifin dan tetamunya. Okey, terima kasih Munawar. Selain daripada Farmer Fest, kita nak kongsi pada anda pada 16 Julai nanti akan berlangsungnya Hari Belia Negara peringkat wilayah persekutuan. Jadi hari ini kita bersama dengan 3 orang tetamu tanpa membuang masa. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Kita bawakan hari ini di studio untuk bercakap berkenaan dengan Hari Belia Negara peringkat wilayah persekutuan 2023. Assalamualaikum, selamat pagi diucapkan kepada Tuan Asmori Haji Syahri selaku Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Belia Persekutuan Kuala Lumpur. Juga kita jemput Tuan Azman Haji Abidin, Setiausaha
Setiausaha Politik Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Juga di hujung sana kita bawakan iaitu Tuan Muhammad Nasir Mohamad selaku Presiden Majlis Belia Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum, selamat pagi untuk semuanya. Assalamualaikum. Okey, baik. Hari Belia ini antara hari yang sering kali dinanti-nantikan untuk golongan belia lah, sebab ada banyak sebenarnya aktiviti akan dilaksanakan. Jadi untuk tahun ini saya rasa soalan untuk Tuan Asmuri kongsikan terlebih dahulu apa-apa yang cuba dicapai sebenarnya untuk penganjuran bagi Hari Belia tahun ini. Terima kasih Cik Saida selaku pengacara. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan Hari Belia Kuala Lumpur pada tahun ini, sudah tentunya matlamat kita adalah untuk memberi penghargaan kepada seluruh golongan belia warga Kuala Lumpur yang telah memberi sumbangan besar kepada pembangunan negara kita Malaysia. Dan bila kita cakap berkenaan belia ni, konteksnya besar juga ya, sehingga menjangkau usia 30 tahun. Jadi bagaimana bentuk-bentuk aktiviti yang akan dilaksanakan untuk Hari Belia nanti yang merangkumi semua kategori golongan belia ini? Sudah tentunya aktiviti yang akan dijalankan kita terus menjurus kepada dilaksanakan oleh Majlis Belia Wilayah Persekutuan itu sendiri. Sudah tentunya ia menjurus kepada minat anak muda itu. Ia terlibat dari segi pelbagai aktiviti seperti pemotoran, pameran, gaya hidup dan sebagainya. Nanti insya-Allah akan diterangkan oleh Presiden Majlis Belia sebentar nanti. Okey, jadi Tuan Azman selaku Setiausaha Politik Yang Amat Perdana Menteri, pastinya Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ada hasratnya yang ingin disampaikan menerusi penganjuran program-program Hari Belia seperti ini. Saya rasa elok kalau Tuan Azman boleh kongsikan apakah antara perkara yang ingin disampaikan menerusi penganjurannya. Pertama, kita Hari Belia Negara ini pada kita sambut yang Ahli Mulia Negara di peringkat negara kita sambut pada 15 Ogos yang lalu di Port Dickson, yang mana dirasmikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan hasrat Perdana Menteri sendiri adalah pertama mengiktiraf golongan belia, dan beliau mahu belia memainkan peranan yang lebih besar dalam pembentukan negara Malaysia Madani ini. Jadi sudah semestinya bahawa suara belia ini harus kedengaran untuk membentuk, kerana belia suatu hari nanti akan memimpin dan juga pemimpin masa kini dan juga masa hadapan negara. Jadi sangat penting bahawa suara belia ini didengari oleh pemimpin-pemimpin sekarang terutamanya lah. Jadi hasrat Perdana Menteri itu supaya pertama belia harus bersuara dan mempunyai kesedaran diri dan keyakinan diri untuk bersama-sama membentuk negara kita. Itu hasrat Perdana Menteri. Jadi suara mereka ini boleh didengari dengan penganjuran program-program seperti ini, kerana secara tidak langsung pihak-pihak yang berkepentingan akan berada di satu lokasi sama akan dikumpulkan dan secara tidak langsung boleh mendengar apa jua keperluan barangkali rintihan anak-anak muda. Jadi untuk kita mengetahui apakah intipati bagi penganjuran Hari Belia ini, kalau Tuan Nasir boleh kongsikan apa yang sudah direncanakan untuk golongan belia ini? Assalamualaikum dan selamat pagi. Tahun ini Majlis Belia diberikan mandat untuk menghancurkan Hari Belia Negara peringkat Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Jabatan Belia Wilayah Persekutuan dengan Jabatan Perdana Menteri lah. So dalam tahun ini Majlis Belia melaksanakan perasmian dengan penyampaian anugerah Perdana Belia Negara peringkat Wilayah Persekutuan serentak jalankan sekali. Okey. Apabila ialah satu hari itu kan ia akan bermula daripada pukul 8 pagi hingga 6 petang, lama kan? Ya. Apakah antara pengisian ataupun aktiviti-aktiviti yang akan diberikan untuk golongan belia ini? Okey, kita ada pelbagai aktiviti. So pertama pagi kita ada senam aerobik. Lepas tu kita ada zumba fast. Kita ada aktiviti pemotoran dengan kereta. Kita ada tarian kebudayaan bersama universiti-universiti, dan kita ada aktiviti pertahanan diri, zumba, silat, selembam dengan taekwondo. Lepas tu kita ada aktiviti sepak penalti,
banyak lagi. Lepas tu kita ada usahawan muda lah. Usahawan muda dalam Kuala Lumpur lah. So memang dia dari pagi pukul 8 sampai ke malam dan kita ada ceramah madani dengan imam muda di belah malam. Okey, banyak yang telah disusun ya. Jadi rugi kalau anak-anak muda yang barangkali sedang menonton sekarang ini tidak menghadirkan diri ke Hari Belia Negara peringkat wilayah persekutuan ini. Tuan Asmuri selaku pengarah Jabatan Belia dan Sukan bagi wilayah persekutuan Kuala Lumpur, apa antara keperluan golongan belia di sekitar Kuala Lumpur ini sebenarnya? Kalau boleh kongsikan. Jika kita lihat belia di Kuala Lumpur ini dikategorikan sebagai belia bandar. Jadi saya yakin dan percaya Majlis Belia Wilayah Persekutuan mampu untuk menangani dan melaksanakan program ini dengan begitu baik. Kerana mereka perlu menarik anak muda atas program-program yang mereka laksanakan. Kita harap Dinasti Belia dapat mendapat ilmu atau pendedahan tentang program-program pelaksanaan program belia masa kini. Sudah tentunya ia menjurus kepada minat anak muda itu sendiri. InsyaAllah saya yakin dan percaya sekali lagi Majlis Belia Wilayah Persekutuan mampu melaksanakan program ini dengan begitu baik. Yalah, bukan semua anak muda yang sebenarnya berminat untuk menyertai program seperti ini kan. Anak-anak muda sekarang ni ada banyaklah cabaran dia, tak macam kita dulu kan. Bila ada aktiviti, ada sukan je, kita orang pertama nak turun ni kan. Sebab bosan tak nak duduk rumah. Sekarang ni mereka ada rumah nak main game, e-sport kan. Tuan Azman kalau boleh kongsikan, yelah anak-anak muda sekarang dulu tak sama. Jadi cabaran itu lebih getir lah terutamanya bagi pihak tuan. Ya, bersetuju tu. Kerana sekarang ni kalau kita lihat bahawa golongan muda banyak melayari internet umpamanya, iaitu media sosial. Mereka lebih mendekati ataupun mengambil masa mereka dalam melayani internet, media sosial dan sebagainya. Dan salah satu cara juga antara lain yang boleh kita mendekati golongan belia selain daripada aktiviti di luar tadi, aktiviti yang akan diadakan oleh Majlis Belia pada program nanti, kita juga kena ambil pendekatan bagaimana kita mendekati belia yang tak berminat, dia nak menyertai program-program di luar itu. Jadi dengan cara kita mendekati mereka iaitu dengan cara kita menyampaikan mesej kita melalui media-media TikTok umpamanya, Facebook dan sebagainya, untuk kita mendekati lagi belia-belia yang sekarang ini. Tak sama dengan belia zaman saya dulu. Kita dulu ada banyak tempat-tempat aktiviti, kebanyakan aktiviti-aktiviti luar, sukan dan sebagainya. Tapi belia sekarang ni kurang. Terutamanya belia bandar. Belia bandar lagi kita suka, kita nak ajak dia untuk menyertai program-program ni. Kita contoh program yang kita akan lakukan ni pada 16 Julai ni adalah aktiviti-aktiviti, tapi kita sukalah kita nak menarik belia-belia yang sekarang ni mereka duduk di bandar, terutama dalam penduduk-penduduk dalam rumah-rumah flat dan sebagainya kan. Mereka ni tak seperti dulu. Dulu kita zaman saya dulu tak sama seperti sekarang lah. Jadi terutama anak kita pun kalau kita lihat bahawa mereka lebih tumpu kepada main e-sport dan sebagainya dan fokus kepada sesuatu. Dan kita pula kadang-kadang sampai makan pun kadang-kadang dia masih lagi main e-sport dan main game dan sebagainya. Jadi kita kena harus memikirkan cara bagaimana kita ingin mendekati belia-belia zaman sekarang ni selain daripada aktiviti-aktiviti tadi, dan sudah semestinya kita juga kena leverage ambil pendekatan mendekati mereka ini dengan cara tadi itu melalui media sosial dan sebagainya. Itu saranan saya lah. Maksud saya zaman sekarang ini kita harus lebih peka dengan kemahuan belia sekarang ini. Itu yang kita, selain lagi kita harapkan bahawa generasi belia akan datang, kerana belia sekarang ini ada belia mereka adalah pemimpin masa kini dan juga pemimpin masa hadapan. Jadi pembentukan negara ini, golongan belia ini amat penting untuk negara kita. Jadi saya bersama-sama dengan pejabat sosial politik, itu sebab saya bersama dengan pengarah Majlis Belia, pengarah Majlis dan juga Jabatan Belia Sukan, bersama-sama sosial politik Perdana Menteri, kita kena anjurkan juga, walaupun kita terlewat sikit sebulan ni lewat, tetapi kita harus anjurkan, menunjukkan bahawa kerajaan Madani ini serius untuk mendengar suara-suara belia ini. Okey, tak salah saya beberapa hari lepas rakan muda dihidupkan kembali. Pada satu ketika dahulu rakan muda ni antara satu orang kata
serta aktiviti yang anak-anak muda sentiasa tercari-cari kan untuk melakukan aktiviti di luar. Jadi pada pandangan Tuan Nasir sendiri, bagaimana sebenarnya program ini boleh juga turut membantu untuk menghidupkan kembali semangat anak-anak muda dan secara tidak langsung menyertai Hari Belia Negara Peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ini? Rakan Muda ni memang akan bantu dengan kita juga. So, kita bekerjasama dengan Jabatan Belia. So baru-baru ni Perdana Menteri pun dah lancarkan Rakan Muda dengan 10 segmen. So segmen tu boleh main peranan dalam Hari Belia akan datang ni. So saya rasa saya sarankan anak-anak muda di wilayah ni agar join dengan kita. Dia dapatlah benefit apa yang ada dalam Hari Belia, sebab bukan kita laksanakan program saja, sebab mereka boleh dapat peluang pekerjaan juga. Kita bekerjasama dengan Fekeso juga. So, diorang boleh datang sana. Fekeso ada buka kaunter untuk mohon siapa yang nak perlukan kerja. Tekun, yang siapa yang buat bisnes tu, diorang boleh mohon dekat sana juga. So, banyak program kita aturkan untuk anak muda. Saya sarankan anak muda dalam wilayah ni, jom semua join Hari Belia. Kita meriahkan hari ni hari kita. Kerajaan dah umumkan untuk kita juga. So, jom join sekali kan. Okey, kalau tuan boleh berkongsikan benefit ataupun kelebihan apabila Perdana Menteri mengumumkan 10 lagi segmen baru dalam rakan muda ini, bagaimana ia boleh mengangkat ataupun membantu golongan belia untuk terlibat lebih aktif? Berkaitan rakan muda ni, ia dilancarkan pada tahun 1994. Sudah tentunya orang muda yang berumur 15 hingga 35 tahun menantikan kegemilangan rakan muda itu sendiri. Jadi saya akan percaya program-program yang kita akan adakan di seluruh Malaysia, bukan sahaja Kuala Lumpur, tetapi di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak, yang mana program akar muda ini akan terlibat dari peringkat akar umbi. Yang mana kita di peringkat jabatan pun sedang mengirim tenaga untuk memastikan bahawa program ini akan mendapat sambutan oleh golongan remaja yang berumur 15 hingga 35 tahun tadi. Tapi konsep ini masih samalah, ada jam-jam yang diperuntukkan untuk setiap segmen itu. Kalau dulu kan ada apa? Lencana-lencana dia kan, gangsa lah, apa perak. Yang itu di bawah Anugerah Remaja Perdana. Tapi bawah kategori program di bawah rakan muda. Masih ada lagi. Masih ada lah, masih diteruskanlah. Cuma pertambahan 10 lagi segmen tu lah. Segmen ni contohnya gaya hidup, rakan bumi, rakan usahawan. Jadi program ini anak muda yang berminat dia boleh memilih gaya hidup yang telah dipilih oleh mereka sendirilah. Jadi mereka tidak merasa bosan, mereka pilih apa yang mereka nak. Betul. Saya rasa yakin dan percaya bahawa mereka akan tertarik dengan program yang akan dilaksanakan. Dulu pun setiap ada pusat lagi, pusat rakan muda kan? Pusat rakan muda, ya. Dekat Puchong ada satu, dekat Permaisuri ada satu. Masih lagi kita ada di Bukit Kiara komplek rakan muda. Di Kelang kita ada komplek, di seluruh Malaysia. Kita masih komplek rakan muda, dan kalau di Johor tu kita ada pusat rakan muda itu sendiri. Memang masih aktiviti itu masih berjalan. Okey, bagaimana Tuan Azman melihat inisiatif-inisiatif yang dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri untuk golongan belia? Adakah ini mencukupi ataupun sebenarnya akan ada lagi program yang dilaksanakan untuk golongan belia? Saya lihat bahawa kalau kita lihat bahawa program-program atau aktiviti mingguan Perdana Menteri sekarang ni adalah mendekati golongan muda. Kita tengok program-program Temu Anwar umpamanya, itu menunjukkan bahawa Perdana Menteri ini amat menghargai dan mengiktiraf golongan muda atau golongan belia ini. Jadi sudah semestinya insya-Allah dari masa ke semasa saya rasa kerajaan perpaduan ini akan memberi beberapa lagi insentif-insentif dan juga program-program anak muda. Bukan sahaja program yang ada sekarang yang kita akan adakan, yang kita akan anjurkan ni, tapi program-program yang dapat membentuk jati diri anak muda pada masa akan datang, terutamanya golongan-golongan muda yang akan memimpin negara kita suatu hari nanti. Okey, Tuan Nasir sekali lagi wawarkan kepada penonton Sahabat Pagi Malaysia untuk sama-sama memeriahkan Hari Belia Negara Peringkat Wilayah Persekutuan 2023. Silakan. Saya ucapkan Hari Belia Negara kepada belia di wilayah persekutuan, dan saya jumput belia-belia wilayah persekutuan bersama kami meriahkan lagi Hari Belia Negara Peringkat Wilayah Persekutuan 2023. Okey. Ayo belia semua, jom. 16 hari bulan ya? 16 hari bulan Julai. Okey, kena mark kalender tu, takut lupa. Di IYC
ceras. Okey. Pada jam 8 pagi hingga 6 petang, insyaAllah sampai ke malam pun ada ceramah sebenarnya nanti kan akan dilaksanakan untuk pastinya akan memberi manfaat lah untuk golongan belia di luar sana. Terima kasih kepada Tuan Asmori, Tuan Azman dan juga Tuan Nasir sama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan Hari Belia Negara Peringkat Wilayah Persekutuan 2023 dalam segmen komentar SPM. Pada pagi ini kita nak teruskan siaran kita bersama dengan Munawar yang akan berkongsi dengan perkongsian yang lebih lanjut. Silakan Munawar. Baik Syu, untuk ruangan yang seterusnya kita akan bersama dengan rakan kita di Konti Radio untuk ruangan seleksi pagi, dan kali ini kita nak bersama dengan trio Nasional FM, iaitu kita nak bersama dengan DJ Dia, DJ Nazri dan juga yang seorang ni iaitu top 5 penyampai radio popular ABP BH35 iaitu DJ Sonic. Jadi terus saja bersama dengan trio Nasional FM. Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus saja bersama-sama dengan kami. 3 suara, Sonic, Dia dan juga Nazrin. Ya, pada pagi ini selamat menonton kami. Saya tengah sibuk sekarang ni. Saya sibuk mengundi Sonic. Ya Allah, terima kasih banyak-banyak kepada semuanya. Okey, baik. Sambil itu juga anda boleh terus saja bersama-sama dengan kami live di Facebook rasmi Nasional FM. Sentiasa di hati Sonic, Dia, Nazri. 3 suara pagi ni boleh tonton di TV1 juga, Selamat Pagi Malaysia, dan juga di saluran berita RTM 123. Okey, perkongsian sangat menarik tentang sekumpulan anak remaja belia yang telah mengharumkan nama Malaysia menerusi tariannya. Kita nak cakap tanya kepada Zippo Youngsters yang telah membuat juara Body Rock Competition 2023 di Amerika Syarikat ni. Betul, Dan juga nama kumpulan tarian tempatan Zippo Youngsters semakin mendapat perhatian ramai. Dan pastinya tahun lepas mereka telah mengharumkan nama Malaysia dengan mendapat 4 tempat ketiga dalam pertandingan Super 24 di Singapura. Dan tahun ini Okey, tahun ini Zippo Youngsters sekali lagi melakar sejarah kerana berjaya menjadi juara dunia. Apabila berjaya menjadi juara dunia dalam pertandingan Body Rock Competition di San Diego, Amerika Syarikat. Tahniah. Dan tempat kedua diraih oleh kumpulan iaitu Jukebox dari Mexico. Tempat ketiga pula dimenangi oleh Northside dari Kanada. Ya, betul ya. Jadi pada awalnya seakan-akan terkedu selepas nama Zippo Youngsters diumumkan sebagai pemenang sebelum saling berpelukan meraihkan detik penuh bersejarah itu. Dan lebih manis lagi, bendera Jalur Gemilang ia juga dibawa naik bersama ke atas pentas oleh salah seorang kru tarian kumpulan tersebut. Boleh tonton terus videonya yang kita paparkan istimewa untuk anda. Mestinya Zippo Youngsters, anak-anak muda ni sangat berbangga kerana dapat membawa Malaysia ke persada dunia. Dan lebih-lebih lagi mereka berentak bersama dengan pelbagai pasukan tarian profesional dari pelosok dunia dan akhirnya mereka membawa Malaysia untuk bergelar sebagai juara dunia. Sebab itulah hari ini saya pakai bunga ni. Apa kaitannya? Sebab saya nak hadiahkan bunga-bunga cinta ini kepada mereka yang terus saja mengharumkan nama negara kita. Inilah dia semangatnya. Orang kata usia tidak menghalang kita untuk mencipta sejarah. Apa yang menariknya juga, kumpulan Zippo Youngsters ketika berada di pertandingan ini, mereka mengetengahkan pakaian tradisional pahlawan Melayu dengan tengkoloknya, dengan baju Melayunya bersamping dan sebagainya. Jadi ini antara dalam masa yang samalah mereka membawa juga orang kata adat dan juga budaya Melayu ke luar negara. Okey, baik. 8 AP kita pada hari ini juga Boy kata 1 minit lagi. 1 minit lagi. Saya nak cakap kita ambil
ambil semangat Zepo Youngsters yang menang membawa nama Malaysia untuk kita undi Sonic. Kita ambil semangat dia untuk kita menang juga. ABPH. Jadi seluruh pendengar dan juga penonton setia RTM, ayo kita undi sehingga 15 Julai. Nazri. Ya, saya. Awak nak cakap apa untuk Saya Sonic? nak cakap semoga anda terus undi Sonic. Kerana kita nak Sonic menang untuk ABPH 2023. InsyaAllah. Dan juga saya nak ucapkan terima kasih kepada Adele selaku penerbit kita pada hari ini. Dan juga Kak Ros. Kak Ros selaku penerbit. Selamat pagi Malaysia. Dah Sonic. Dah. Tak nak. Baik, jom. Kita kembalikan siaran kita bersama dengan rakan kita Munawar. Munawar undi tak? Undi tau. Jadi seperti biasa, jom kita dengarkan terus lagu ini. Standing in the Eyes of the World. Sekian daripada kami 3 Suara. Okey, cukup meriah, cukup ceria. 3 suara daripada National FM, DJ Nazri, DJ Dia dan juga kepada seluruh rakyat Malaysia. Jangan lupa untuk kita mengundi ramai-ramai DJ Sonic untuk penyampai radio popular bagi ABPH bagi edisi yang ke-35. Kita doakan semoga DJ Sonic berjaya merangkul kemenangan mewakili RTM, insya-Allah. Okey, sekarang ini penonton, kita nak bersama dengan Syuhaida untuk ruangan SPM sana sini. Apa yang ingin dikongsikan, silakan Syu. Okey, baik. Terima kasih Munawar untuk segmen SPM sana sini. Ada banyak semua perkara yang saya nak kongsikan kepada anda semua. Jom kita ikuti saya pada pagi ini. Antara perkongsian pertama iaitu penutupan jalan alur kepada kenderaan pada setiap hari bermula 6 petang hingga 3 pagi mendapat reaksi positif daripada pengunjung dan peniaga. Bermula 1 Julai, kenderaan tidak lagi boleh melalui jalan tersebut. Jalan alur merupakan salah satu lokasi pelancongan di Malaysia yang terkenal sebagai syurga makanan di kalangan pelancong dari dalam dan luar negara. Pelaksanaan penutupan jalan kepada kenderaan di lokasi ini merupakan hasrat Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEK. Ia bagi memberi keselesaan kepada pengunjung termasuk peniaga untuk menjalankan aktiviti mereka. Ramai terkesan dengan impak pandemik COVID-19 tidak terkecuali pemain industri. Kewujudan hub di rantau oleh Kementerian Komunikasi dan Digital banyak membantu pengusaha penginapan di Langkawi kembali bangkit. Bagi pengusaha Nur Hayati Abdullah, COVID-19 melumpuhkan perniagaannya apabila 90% pelanggannya dari luar negara. Namun begitu beliau tekad mengharunginya, di rantau diperkenal di bawah program Mangkin Malaysia Digital. Mangkin dirangka bagi mewujudkan limpahan ekonomi yang lebih luas. Ia melalui akses saksama kepada peranti digital, pengetahuan dan peluang penjanaan pendapatan kepada rakyat serta ekonomi digital. Di Langkawi sahaja terdapat 278 hub di rantau. Di rantau mula diperkenalkan pada 13 September lalu, membolehkan nomad digital bekerja sambil melancong di Malaysia selama 12 bulan bersama keluarga. Hub di rantau iaitu penginapan yang diperakui sebagai gaya hidup nomad digital dijangka mampu menyumbang sehingga 4.8 bilion ringgit perbelanjaan pada ekonomi domestik menjelang 2025. Negeri Sembilan terus komited bantu menyelesaikan masalah membelenggu rakyat di negeri itu. Terbaharu, kerajaan negeri berjaya menyelesaikan masalah projek perumahan terbengkalai dengan pemberian tanah gantian kepada penduduk. Di isytihar terbengkalai sejak 17 tahun lalu, semestinya menimbulkan kegusaran buat pembeli Taman Perumahan Perpaduan Heights Kuala Pilah. Bagaimanapun, pembeli akhirnya boleh menarik nafas lega apabila kerajaan negeri pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun bersetuju memberikan tanah gantian kepada pembeli. Oktober tahun lalu, geran tanah gantian diserahkan kepada 206 pembeli yang terlibat dan kini tanah yang berkeluasan 30 ekar di kampung terusan itu dalam proses pembersihan tapak. Terpaksa membayar tanpa melihat aset yang dibeli siap dibina dengan baik di depan mata, sebahagian mangsa nekat terus memperjuangkan hak mereka. Pemberian tanah berkenaan pastinya memberi kelegaan kepada penerima sekaligus menandakan usaha mereka tidak sia-sia.
Okey, itu dia SPM sana sini. Seterusnya kami nak bawa anda sama-sama sedikit ada sedutan yang kami kongsikan kepada anda semalam, behind the scene BTS. Apa yang berlaku di sebalik tabir di Selamat Pagi Malaysia semalam di Tanjung Sepat. Jom saksikan. Joget Selangor rancak sekali, irama merdu mencuit hati. Joget Selangor menghibur hati, terubat sudah hati nan sepi. Tanjung Karang sawahnya padi, saujana mata memandang, bertepuk tangan sambil menari. Peristiwa lepas usah dikenang, Bandar Kelang, Bandar Diraja, Shah Alam ibu negeri. Ramai-ramai kita temasya, hilang rasa gundah di hati. Joget Selangor rancak sekali, irama merdu mencuit hati. Joget Selangor menghibur hati, terubat sudah hati nan sepi. Dari Banting ke Bagan Lalang, singgah di Morib mencari kepah. Laut tenang, cuaca pun terang, ramai-ramai kita berkelah. Dusun tua pusat belia, sungai Langat mengalir tenang. Ramai-ramai bersukaria, kita menari mengikut kendang. Okey, itu dia kami bawa kepada anda di sebalik tabir. Selamat Pagi Malaysia di Kuala Selangor baru-baru ini yang sudah pun berkunjung ke sana. Okey, seterusnya kami nak bawa anda ke Cerita Pagi Kelantan bersama dengan rakan penyampai kami sudah pun bersedia di sana. Silakan. Baik, terima kasih Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seketika ini saya berada di perkampungan orang asli di Pos 12 Gua Musang, dan untuk sampai ke sini kami mengambil masa hampir 2 jam dari bandar Gua Musang, dan kami di sini nak bercerita berkenaan dengan program Kampung Siaga 221 oleh Angkatan Pertahanan Awam APM. Dan untuk perincian kita bersama dengan Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia yang amat setia, Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Aminur Rahim Muhammad. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kerana sudi untuk bersama kami untuk pagi ini. Tuan, boleh cerita sikit berkenaan dengan Kampung Siaga 221 ni? Okey, Alhamdulillah, pertamanya nak ucapkan terima kasih kerana terlibat bersama-sama dengan program Kampung Siaga 221 ni. Dan untuk pengetahuan semua bahawa Kampung 221 ini merupakan satu inisiatif di dalam dekad Platinum Pertahanan Awam yang kita lancarkan pada tahun lepas. Ya. Dan sasaran kita pada tahun ini adalah sebanyak 14 buah kampung siaga, yang mana kampung siaga ini dia menumpukan kepada bagaimana komuniti membantu komuniti. Ya, dalam program ini kita mendidik dan berkongsi pengalaman bersama-sama dengan warga komuniti di sini ataupun di mana-mana kampung siaga yang kita kenal pasti. Jadi kita mengharapkan apabila berlaku apa-apa bencana, apa-apa kecemasan, mereka boleh bertindak lebih awal. Sebab kita dah letakkan kampung siaga ini adalah kawasan-kawasan yang jauh daripada agensi-agensi penyelamat. Jadi bila berlaku kecemasan, kita berharap dengan latihan dan juga ilmu yang kita berikan ini, mereka boleh respon sendiri lebih awal sebelum sampai mana-mana pihak yang berkenaan lah. Okey, untuk hari ini kita dapat lihat kolaborasi daripada semua pihak, daripada agensi swasta, agensi kerajaan sendiri. Macam mana tuan rasa? Okey, sebenarnya memang itu hasrat kami, ya, sebab kita percaya bahawa dengan keadaan semasa ini, penglibatan daripada semua, daripada sama ada daripada agensi kerajaan, swasta ataupun mahupun masyarakat itu sendiri, merupakan satu tindak balas yang lebih berkesan. Kerana kita tahu bahawa mengharapkan satu-satu pihak mungkin ada apa-apa kekurangan yang mungkin kita tak dapat tampung berbanding kita latih ataupun kita bangunkan semua pihak.
Bila semua pihak itu berada bersama-sama dan mempunyai pengetahuan, pengalaman dan juga kemahiran yang kita harapkan untuk membantu, dia lebih berkesan. Kita melibatkan mereka ini semua dalam membantu dan juga memberi ruang, platform kepada NGO-NGO ini ataupun agensi-agensi berada dalam satu program, dan kita sama-sama menggunakan peruntukan yang ada, sumber yang ada, bersama-sama untuk membangunkan satu-satu komuniti. Okey, mungkin ada harapan daripada Tuan sendiri untuk program ni sentiasa maju jaya, Tuan. Okey, sebenarnya untuk program ini dia belum selesai. Kampung Siaga ni ada 4 fasa. Ini adalah fasa pertama dan sampai ke fasa akhir, kampung ini ataupun komuniti-komuniti tertentu yang kita latih itu, dia akan dapat membantu komuniti di sebelahnya. Jadi harapan kami adalah supaya komuniti yang kita bangunkan itu sampai ke tahap ke fasa 4, yang mana komuniti itu juga boleh bertindak ke komuniti yang belum kita beri latihan. Jadi di sini harapan saya penglibatan NGO-NGO yang ada ni tidak berhenti di sini, dan mereka akan sentiasa melihat perkembangan dan juga membantu dalam memberi latihan dan juga pengetahuan. Dan macam yang Felda tadi, sampai kepada kebersihan diri. Jadi yang ini perkara-perkara seperti ini sangat membantu semua pihak lah, dan kita tidak tertumpu kepada satu-satu agensi. Jadi perkara ini memang saya rasa perlu diteruskan. Okey Tuan, terima kasih kerana sudi untuk bersama kami untuk pagi ini. Jadi itu saja perkongsian saya di Gua Musang. Jadi elak perbuat sangka, semoga hidup sentiasa nirmala. Kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Okey, baik. Terima kasih Amirul. Sasu-sasu pula pagi ni. Okey, itu dia cerita pagi dari Kelantan kami bawakan untuk anda. Seterusnya hari ini di studio kami nak berkongsi berkenaan satu skim yang dipanggil sebagai skim perubatan madani. Bagaimana ia boleh membantu anda semua di luar sana. Tanpa buang masa, saya perkenalkan seorang tetamu di studio pada pagi ini, iaitu Cik Muhammad Fazril Abu Bakar selaku Ketua Seksyen Pakej Manfaat dan Mekanisme Pembekal Protect Health. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Fazril. Waalaikumsalam. Syu, sihat adanya? Sihat, alhamdulillah. Hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan skim perubatan madani ini. Bagaimana skim ini boleh membantu menjaga kesihatan anda di luar sana. Mungkin sedikit mukadimah terlebih dahulu pada Tuan Fazril ini, silakan. Baik, terima kasih. Terlebih dahulu saya ucapkan kepada Syu dan juga tim di Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam Malaysia Madani. Baik, saya terangkan sedikit tentang skim perubatan madani ini. Skim perubatan madani ini di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia dengan orang kata tu Protect Health sebagai anak syarikat, sebagai pelaksana utama kepada skim ini. Jadi di dalam skim ini apa yang boleh penerima dapat adalah perawatan kesihatan asas ataupun kes-kes akut di klinik swasta secara percuma. Bermula 15 Jun 2023 sehingga 31 Disember 2023. Senang cerita daripada 15 Jun hari itu sampai ke hujung tahun lah untuk skim perubatan madani ini, yang mana ia memberikan fokus kepada rawatan-rawatan kes akut. Kes akut ni apa? Contohnya macam demam, cerit-berit, pening kepala, terseliuh, begitulah. Dan skim ni tujuan pertama kali ini diperkenalkan untuk mengurangkan kesesakan di hospital-hospital awam. Kan kadang-kadang kita pergi klinik buat appointment pun kadang-kadang tak kena timingnya kan. Betul. Jadi itulah antara tujuan utama mengapa sebenarnya skim ini diperkenalkan. Cumanya akan ada syarat-syaratnya, bukan semua boleh pergi mendapatkan skim ni Tuan. Betul. Kalau Tuan boleh kongsikan dengan dan memperjelaskan lebih lanjut kepada penonton kita pada pagi apa syarat, siapa yang layak menerima skim ini? Baik. Bila kita berbicara tentang siapa yang layak di dalam untuk mendapatkan skim perubatan madani ini, yang pertama mereka mestilah penerima sumbangan tunai rahmah ataupun STR dalam kumpulan B40 pada fasa 1 2023. Yang mana fasa 1 2023 ni yang awal tahun lah, mana yang rayuan kita tak masukkan. Jadi asalkan mereka adalah penerima sumbangan tunai rahmah ataupun STR fasa 1 2023, mereka secara automatik tak ada pendaftaran perlu dilakukan, layak untuk skim perubatan madani. Dan manfaat di dalam skim perubatan madani ini kami pecahkan lagi untuk pengetahuan para penonton Selamat Pagi Malaysia. Kita pecahkan kepada 3 kategori utama. Yang pertama, kategori isi rumah berkeluarga.
yang mana mereka akan dapat had manfaat sehingga 31 Disember ni sebanyak RM250. Sekali tak kisahlah, maksudnya sampai hujung tahun total jumlahnya 250, betul. Dia one off lah kiranya, sekali sahaja. Untuk warga emas tanpa pasangan kita berikan RM125 dan untuk kategori bujang kita berikan RM75 lah. Yang mana had manfaat ni boleh digunakan selagi ada baki di klinik-klinik swasta yang berdaftar sehingga 31 Disember 2023 hujung tahun ni lah. Di 10 daerah buat masa ini, macam saya katakan tadi, ini adalah satu, orang kata tu fasa rintis ataupun fasa permulaan yang kita akan cuba di 10 daerah. Kalau saya dengan izin saya senaraikanlah 10 daerah tu. Yang pertama di Selangor, kita ada Hulu Langat, Petaling, Gombak dan juga Klang. Di Kuala Lumpur secara keseluruhannya. Di Perak kita ada Kinta, jadi bandar-bandar macam Bandar Ipoh, Bandar Batu Gajah ya. Di Pulau Pinang kita ada di daerah Timur Laut dan kita ada juga di selatan di Johor, iaitu di daerah Johor Bahru. Sabah Sarawak juga ada di Kuching mewakili Sarawak dan juga di Sabah diwakili oleh Kota Kinabalu lah. Dari 10 daerah semuanya masa ini. Okey, itu dia kita kongsi pada anda di Kaca TV sekarang. Ini ringkasan berkenaan dengan skim perubatan madani. Kalau tak sempat nak dengar ni boleh ambil gambar sekarang, takut terlupa mana ciri-ciri ni. Adakah anda layak dapat ke tidak kan? Okey, objektif utama selain apa yang saya kongsikan seketika tadi untuk mengurangkan kesesakan di klinik-klinik awam. Apa lagi antara benefit ataupun orang kata kelebihan lain yang akan diterima oleh mereka yang mendapat skim perubatan madani ini? Baik. Jadi selain daripada apa yang Shu cakap tadi kan, kita nak kurangkan kesesakan apa semua ni, pada masa yang sama kita nak tingkatkan akses golongan berpendapatan rendah ni ke klinik swasta. Kerana apa? Kerana banyak klinik swasta ni yang kadang-kala tu lagi dekat jaraknya di perumahan-perumahan ataupun kawasan-kawasan perumahan B40 ni berbanding dengan klinik kesihatan. Itu satu. Satu lagi, kita tahu klinik kesihatan di bawah kementerian kadang-kala beroperasi sehingga hanya pukul 5 kan. Kadang-kadang orang kita ni lepas habis kerja pukul 6, pukul 7 lepas maghrib selalunya baru keluar, baru boleh bawa anak pergi klinik. Jadi klinik swasta ni memberikan khidmat yang lebih lama, khidmat perkhidmatan ataupun waktu operasi yang lebih lama. Jadi apabila kami buka skim perubatan madani ini di klinik swasta yang berdaftar, boleh semak di laman website kami lah, protecthealth.com.my. Kita insya-Allah tujuannya adalah untuk bagi kumpulan B40 ni tidak perlu lagi pergi menunggu dengan lebih lama di hospital, di ED lah, di Jabatan Kecemasan, dan boleh pergi dapatkan rawatan-rawatan ringan macam saya cakapkan tadi di klinik swasta yang berdaftar ini secara percuma. Tapi adakah semua klinik swasta akan memberikan kemudahan skim perubatan madani? Baik, macam saya cakap tadilah ya, klinik yang berdaftar. Jadi macam mana nak semak, boleh semak di website kami. Sebab kadang-kadang tak semua klinik swasta ni boleh buat akut, ada yang fokus pada estetik kan. Jadi kalau para penonton ingin menyemak senarai klinik di daerah yang terlibat, boleh semak di laman web kami www.protecthealth.com.my, boleh cari di kawasan yang mana. Jadi macam saya cakap tadi kan Shu, di 10 daerah ini, jadi penduduk di 10 daerah ni ke yang boleh pergi? Tidak. Dia terbuka kepada semua penerima sumbangan tunai rahmah. Contoh macam kita baru-baru ni raya haji kan, orang kata tu orang Kelantan contohnya datang ke Gombak beraya dan demam contohnya, boleh tak dia dapat? Boleh, asalkan berada di 10 daerah yang kami senaraikan tadi tu, tak kisahlah daripada mana pun, asalkan dia adalah penerima sumbangan tunai rahmah, dia secara automatik layak mendapatkan skim perubatan madani ini. Okey, mekanisme untuk pelaksanaan skim perubatan ini kan, setiap kategori itu ada peruntukan yang tertentu, contohnya bujang RM75. Jadi adakah mereka perlu membuat pembayaran terlebih dahulu ataupun bagaimana dengan ubat-ubatan ni, adakah mereka perlu membayar sendiri? Apa kos yang akan ditanggung tu sebenarnya? Baik.
Jadi macam saya cakap tadi, rawatan yang akan diberikan di bawah skim perubatan madani ini adalah secara percuma. Maksud percumanya termasuklah konsultasi bersama doktor, ubat-ubatan, prosedur ringan dan juga ujian POCT ataupun kita panggil point of care testing, macam ujian denggi ke swab ke kan. Begitu, semua ini termasuk di dalam skim ini. Maknanya penerima tidak perlu membayar apa-apa. Tidak perlu membayar apa-apa asalkan ada baki lagi. Contoh, saya bujang, saya pergi ke klinik swasta, saya dapatkan rawatan, demam contohnya. Demam, doktor charge contoh RM60. RM60, saya kena bayar ke? Tidak. RM60 tu dia akan makan menggunakan RM75 tersebutlah dan baki akan ditolak. Jadi ada baki lagi RM15. Boleh ke lagi pergi? Boleh. Satu lagi lawatan terakhir. Selagi baki, kalau baki ada RM1 sekalipun, untuk pengetahuan Syu dan juga para penonton pada pagi ini, selagi ada baki RM5 sekalipun, RM1 sekalipun, masih boleh dapatkan rawatan secara percuma buat kali terakhir. Tapi bayarannya tu perlu ditambah? Percuma. Tidak perlu ada apa-apa sebab kami meletakkan syarat melarang klinik-klinik swasta ini untuk melakukan charge tambahan ataupun kita panggil sebagai balance billing. Contohnya dia dah dapat RM75, ya. Klinik tu nak charge RM78. So RM3 tu nak suruh penerima bayar. Tidak boleh sama sekali. Tapi tidak ada had maksimum yang perlu? Ada. Kita ada had maksimum lawatan lah. Tapi kita beri fokus kepada had manfaat setiap lawatan pula. Kita beri fokus informasi tersebut kepada klinik swasta. Contohnya had manfaat untuk setiap lawatan, saya sharekanlah ya. Boleh mendapatkan rawatan sehingga RM160 mengikut keperluan lah. Mengikut keperluan. Katakanlah ada RM1 tu, alamak, manfaat boleh dapat RM60 minimum kan. Macam mana nak dapatkan ni? Ada RM1 je ni. Boleh. Klinik swasta masih boleh merawat secara dalam orang kata dalam limit maksimum sampailah ke RM160 tu tanpa perlu penerima membayar apa-apa sekalipun di bawah skim perubatan madani. Okey, bagaimana setakat ini respon mereka yang mendapat manfaat daripada skim perubatan madani ini? Baik. Alhamdulillah, setakat ini kami gembiralah orang kata tu dengan sambutan yang diberikan oleh penerima. Sehingga kini kalau ikutkan senarai kami sehingga hari Jumaat yang lepas, kita ada lebih kurang dalam 410 klinik swasta di 10 daerah ini yang telah berdaftar di bawah skim ini. Bermakna pesakit boleh pergi sahaja ke 410 ni dengan semakanlah. Dalam pada masa yang sama, semenjak soft launch ataupun pelancaran skim perubatan madani pada 15 Jun hari itu, kita dah ada lebih kurang dalam 5,000 pesakit yang mendapatkan rawatan di bawah skim ini. Ramai tu, Syu. Jadi kita nak lagi ramai. Sebab skim ini menganggarkan lebih kurang 700,000 isi rumah yang akan mendapat manfaat di bawah skim inilah, insya-Allah. Okey, ini saya tidak langsung memberi kelegaan sedikitlah terutama untuk mereka yang berada dalam golongan B40 ni kan. Betul. Kalau anda nak sakit, bil sekarang bukan murah kan. Betul. Kalau nak pergi klinik kesihatan jauh, kadang-kadang padat, ramai. Parking pun susah juga nak cari kadang-kadang kan. Jadi ambil maklum tentang skim perubatan ini kalau anda sedang menonton sekarang kan, kalau ada barangkali sepupu ataupun sanak saudara, ibu bapa golongan emas yang berada di kampung yang tidak berkemampuan untuk kita war-warkan tentang skim perubatan madani dan juga manfaat-manfaat yang akan diterima oleh mereka ini. Okey, persoalannya kenapa hanya 10 daerah saja yang dipilih ni? Soalan yang bagus tu, Syu. Bagi pengetahuan Syu dan juga para penonton pada pagi ini, 10 daerah ini dipilih berdasarkan 2 faktor. Yang mana faktor pertama, 10 daerah ini berbanding daerah-daerah lain yang ada di Malaysia, mereka mempunyai peratusan penduduk urban poor ataupun miskin bandar yang lebih tinggi. Ya, itu faktor satu. Faktor yang kedua pula,
10 daerah ini berbanding daerah-daerah lain di Malaysia mempunyai kepadatan ataupun kesesakan yang berlaku di fasiliti-fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia yang lebih tinggi. Peratusan kesesakan yang kebanyakannya, kalau mengikut data kami, 70% kesesakan yang menyebabkan kesesakan ini 70% adalah kes bukan kritikal ataupun kes-kes sakit biasa macam saya cakap tadi, batuk, demam sesama, yang mana klinik swasta pun boleh memberikan rawatan. Maka wujudlah skim perubatan madani ini. Tapi tak ada masalah ya kalau anda daripada negeri lain yang kebetulan berada di sekitar lokasi 10 daerah dinyatakan ini boleh dapatkan rawatan, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Okey, untuk mereka yang mendapat sumbangan tunai ramah akan secara automatik didaftar untuk melayakkan diri mereka mendapat skim perubatan ini. Bagaimana dalam masa 6 bulan ni kadang-kadang situasinya bertukar kan. Kadang-kadang barangkali tukar kerja, ada gaji naik ke apa ke kan. Adakah mereka masih lagi layak untuk mendapat skim tersebut? Baik. Jika sekiranya status bertukar ke apa ke, data mereka telah ada pada kamilah kiranya data set tersebut sudah ada dan orang kata kelayakan tu guaranteed, telah disahkan dalam sistem ya. Jadi jika ada pertukaran ke apa ke, itu mungkin dengan pihak LHDN ataupun kementerian lain lah ya. Cuma untuk sesiapa penerima fasa 1 hari itu, mereka layak. Data mereka layak. Kira mereka masih ada di dalam orang kata tu data set kami lah. Jadi tidak ada isu, insya-Allah. Tidak ada isu sebarang pertukaran lah. Cuma macam saya cakapkan tadi, untuk pengetahuan para penonton, ini adalah bagi penerima STR fasa 1 2023. Jadi ada yang bertanya kan, macam saya cakap tadi, ada bertanya kalau status tukar rayuan ke apa ke, itu untuk penerima STR rayuan tidak termasuk. Buat masa inilah, buat masa ini. Tak tahulah nanti ada pertukaran information ke, nanti kami akan maklumkan. Buat masa ini, skim perubatan madani hanya mengambil kira penerima sumbangan tunai rahmah fasa 1 2023. Okey, baik, terima kasih diucapkan kepada Encik Mak Fazli Abu Bakar bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan skim perubatan madani. Jadi ialah war-warkanlah kepada mereka yang berkelayakan untuk sama-sama menggunakan skim ini dan juga membantu sama untuk mencapai hasrat kerajaan untuk mengurangkan kesesakan di klinik-klinik awam ataupun klinik kesihatan. Sekali lagi terima kasih kepada Tuan Fazil bersama kita hari ini di studio untuk bercakap berkenaan dengan skim perubatan madani. Seterusnya kami nak bawa anda ke Map Malaysia untuk kita tinjau ramalan cuaca hari ini bersama dengan pegawai meteorologi di sana. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, pada ketika ini, keadaan angin di sekitar kawasan perkapalan Phuket dan juga Selat Melaka Utara masih lagi agak kencang, iaitu boleh mencapai sehingga 60 km sejam. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama dan juga kedua, melibatkan kawasan-kawasan yang berkenaan. Amaran ini dijangkakan akan berkuat kuasa sehingga 5 Julai nanti. Dari sepanjang tempoh amaran, keadaan ini masih lagi berbahaya kepada kebanyakan aktiviti perkapalan, termasuklah aktiviti perkhidmatan feri. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada paparan imej gema radar terkini di mana kebanyakan kawasan di semenanjung Malaysia kini berada dalam keadaan yang baik dan tiada hujan. Hanya hujan renyah yang kini diperhatikan di bahagian selatan negeri Pahang dan juga bahagian timur negeri Johor. Dan keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat pagi nanti. Bagi Sabah dan Sarawak, hujan beserta ribut petir kini diperhatikan berlaku melibatkan bahagian pedalaman, wilayah Persekutuan Labuan dan juga Sandakan di negeri Sabah dan juga di bahagian Miri, Kapit, Bintulu, bahagian tengah dan juga barat negeri Sarawak. Keadaan cuaca yang agak lembap ini dijangkakan mampu untuk berterusan sehingga ke tengah hari nanti. Dan menjelang petang nanti, Malaysia menjangkakan hujan beserta ribut petir berpotensi berlaku melibatkan bahagian pedalaman semenanjung, bahagian timur negeri Johor, kebanyakan bahagian di negeri Sabah serta lebih tertumpu di bahagian utara negeri Sarawak.
Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, saya Wan Yahya. Assalamualaikum. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Alhamdulillah, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Untuk ruangan pada ketika ini, kita akan berbicara berkenaan Global Conference of Communication, Culture and Contemporary Media yang akan berlangsung pada 12 hingga 14 Julai 2023 bertempat di Bangi Resort Hotel Selangor. Jadi bolehlah kiranya saya sekarang ini memperkenalkan dua orang tetamu yang bersama saya pada pagi ini, iaitu di sebelah saya adalah Encik Kumaran Subramaniam yang merupakan pengerusi bersama GLOCOM 2023 dan juga Dr. Siti Nur Amalina Ahmad Tajuddin, Jawatan Kuasa Protokol dan Pendaftaran GLOCOM 2023. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Munawar, selamat pagi Malaysia. Okey. Kita nak berbicara berkenaan GLOCOM 2023. Difahamkan ini penganjuran kali pertama untuk kerjasama yang strategik ini. Jadi mungkin sedikit mukadimah berkenaan GLOCOM 2023 ini. IPTAR merupakan Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak yang beroperasi di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Kita menawarkan semua kursus-kursus latihan profesional yang berkaitan dengan teknologi penyiaran, pembangunan kandungan dan komunikasi. So, institut ini memang merupakan salah satu agensi yang sangat penting untuk menyambungkan sesi intelek seperti ini dengan semua IPTA yang menawarkan kursus-kursus yang berkaitan dengan penyiaran. Itulah objektif utama Way Forward IPTA untuk kita kerjasama dengan pelbagai universiti. Sebelum ini kita dah mengadakan kerjasama seperti ini dengan Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Utara Malaysia. Kali ini pula dengan UPSI. Bagi UPSI ini kali pertama, tetapi bagi untuk IPTA ini kali ketiga, di mana kita menjadi satu jambatan, platform untuk menghubungkan dua industri yang berlainan, komuniti yang berlainan. Satu komuniti pengamal industri media dan komunikasi, pengamal media, dan satu lagi pelajar-pelajar IPTA
yang di bawah jurusan penyiaran, komunikasi dan teknologi penyiaran. Sebab kita nampak dari segi kita kena perlu melatih mahasiswa ini sebelum mereka datang kepada pasaran kerja. Sebab kalau setakat ilmu sahaja tak cukup, teori. Mereka perlu ada satu practical knowledge, dan untuk pengamal industri pula setakat pengalaman tak cukup. Mereka kena ada satu knowledge yang berstruktur untuk mereka menjana sesuatu yang baik, terbaik kepada industri dan negara. Sebab sektor industri kreatif ini satu industri yang sangat besar, yang sangat apa orang kata ada prospek yang tinggi on future. So itulah objektif IPTA menjalankan hubungan sinergi ini dengan UPSI. Alhamdulillah, satu objektif yang sangat jelas dan juga membawa hala tuju yang cukup besar, khususnya untuk pemain-pemain industri dan juga industri kreatif. Betul. Misalnya. Dan kita lihat juga kerjasama ini merupakan kali pertama untuk UPSI sendiri. Jadi bagaimana dari segi penganjuran ini akan memberi impak yang cukup besar kepada bidang akademik di UPSI sendiri dan juga kepada para pelajar khususnya. Okey, selaku wakil mewakili Jabatan Komunikasi dan Media di bawah Fakulti Bahasa dan Komunikasi di UPSI, ini merupakan kali pertama kita melaksanakan Global Conference yang mana lebih terarah kepada komunikasi dan juga media kontemporari dengan kerjasama bersama dengan IPTA tadi, di mana impak yang kita dapat selain daripada kita menyediakan platform kepada para akademia, kepada profesional industri, pengamal media khususnya, kita juga memberi peluang kepada pelajar untuk membentangkan hasil kajian, hasil dapatan mereka, dan juga kita memberi peluang untuk satu jaringan kolaborasi di antara akademia dan juga industri, insya-Allah. Okey, jadi Tuan, untuk Glocom 2023 ini apa antara topik ataupun bidang-bidang tumpuan yang akan diketengahkan nanti? Ya. Sebelum itu berdasarkan kepada laporan kajian cuaca tadi, memang panaslah. Tapi kertas-kertas yang bakal penyelidih akan bentang tu agak panas juga. Sebab semuanya berkaitan dengan trend terkini di tempatan dan di persada antarabangsa. Di mana IR, teknologi IR ni bagaimana impaknya kepada media. Dan seterusnya, impak itu negatif atau positif. Sebab sekarang ramai yang takut pengamal media di mana kedatangan IR ini mencabar peluang pekerjaan yang akan datang. Sebenarnya tidak. Sebenarnya ia akan memudahkan tata cara kerja kita sebenarnya. So itu tujuan kita. Kita nak memberi ilmu yang terkini berkaitan dengan semua bidang yang berkaitan, penyiaran, content development, genre yang berlainan, pemasaran dan promosi dan publicity, PR, komunikasi, bahasa dan sebagainya. Semua ini akan mengkaji berdasarkan kepada apa yang latest di USA, apa yang latest di Bangladesh, apa yang latest yang kita perlu mengambil daripada orang luar tu. Itu tujuan utama. Satu lagi, berdasarkan kajian paper tu semua, kita akan menerbitkan satu e-journal. Sebab itu merupakan agenda tahunan IPTA untuk menerbitkan e-journal. Of course, saya rasa untuk UPSI pun akan membantu juga, di mana semua penyelidik dari segi PhD student ataupun master student, mereka boleh rujuk untuk mereka memantapkan hasil kajian mereka untuk praktikal mereka nanti. Saya rasa kajian-kajian yang kita buat ini akan membantu bukan saja peserta daripada UPSI ataupun daripada IPTA, tetapi untuk secara semua pengamal industri negara ini dan semua mahasiswa yang berkaitan. Jadi paper-paper yang terpilih akan dimuat naik ataupun disubmit di Betul. Itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya. Wow, cukup menarik. Jadi untuk kita memahami ialah isu-isu semasa berkaitan dengan industri pada ketika ini, apa tema yang dipilih untuk tahun ini dan signifikan pemilihan tema tersebut? Okey, so kalau kita tengok tema dia dalam bahasa Inggeris, cultivating creativity, okay, for future communications. Yeah. So kalau kita tengok dekat sini pun tema tu sendiri mengaitkan kreativiti dan juga komunikasi, yang mana kita selaras dengan usaha Kementerian Komunikasi dan Digital, kita juga ke arah pendigitalan, insya-Allah, seperti yang disampaikan tadi, teknologi IR dan sebagainya. Jadi kita juga mengalu-alukan kertas-kertas kerja, pembentangan, poster dan sebagainya, sama ada dalam bentuk digital, mungkin akan ada pembentangan yang bersifatkan teknologi, media baharu dan sebagainya. So
we are looking forward. Sebenarnya digital mengawal semua bidang sebenarnya. Betul. So komunikasi memanglah di mana dia berkuasa sehingga boleh ubah pola politik satu negara pun. Betul. So itu yang kita nak membudayakan dari segi cyber security-nya, dari segi etikanya. So kita akan memberi satu pendedahan kepada pelajar-pelajar ataupun semua pengamal industri betapa penting mereka untuk negara ini. So kalau mereka tidak kisah pasal komunikasi, kreativiti dan digital, maka mereka akan kalah. Kalau kalah itu bukan dari segi bidang industri kreatif sahaja, tetapi secara umumnya impaknya akan kena dari segi ekonomi digital, dari segi arus politik negara kita dan sebagainya. So ini merupakan satu platform yang kita membuat perkongsian pengalaman, perkongsian ilmu di mana sekiranya kita tak mengamal sistem ini, apa impak negatifnya, apa dari segi politiknya, dari segi sosialnya dan dari segi apa-apa je lah. Jadi untuk penganjuran kali pertama Glocom 2023, siapakah antara keynote speaker ataupun penceramah utama serta tokoh-tokoh yang terlibat bagi menjayakan ataupun berkongsi ilmu pengetahuan dalam Glocom ini? Okey, alright. Kita ada 4 orang sebagai pengucap utama. Yang pertamanya kita ada insya-Allah kita ada Profesor Datuk Seri Dr. Syed Arabi Aidit daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kita juga ada Profesor Dr. Raja Nur Safinas daripada UPSI sendiri. Kita ada Profesor Stuart Allen daripada Cardiff University, dan yang terakhir saya rasa rata-rata masih menunggu daripada pengarah RTM sendiri, iaitu Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia, Encik Suhaimi Sulaiman. Saya akan jadi moderator untuk sesi forum tersebut. Betul. Dan Glocom akan dirasmikan oleh YB Fahmi, Menteri Komunikasi dan Digital pada hari bulan 13. Ya, pada 13 Julai. Pada 13 Julai. Pada 13 Julai itu akan dilakukan acara kemuncak lah untuk kita punya persidangan. Jadi mungkin boleh kita kongsikan sebab kita difahamkan akan berlangsung Glocom ini pada 12 hingga 14 Julai. Betul. Jadi apa antara atur cara pada hari-hari yang ditetapkan? Okey, selain daripada tadi sesi ucap pertama, kita juga akan ada pembentangan selari di mana kertas-kertas kerja yang kita terima daripada para akademia, para industri akan dibentangkan mengikut sesi pembentangan yang telah dijadualkan. Kita juga akan ada sesi tanda tangan MOU di antara IPTAR dan juga UPSI. Di samping itu kita akan ada juga slot macam satu workshop kan, yang akan disampaikan juga oleh IPTAR sendiri, perkongsian contohnya tentang RTM masterclass. Ya. So itu antara sedikit beberapa agenda daripada 12 sehingga 14 Julai kan. So Memorandum of Understanding itu MOU yang bakal kita nak tandatangani mempunyai impak yang sangat besar untuk golongan pelajar dan golongan pengamal industri dan untuk tenaga pengajar, sebab IPTA memang pakar dari segi content development, dari segi teknologi penyiaran, tetapi kita nak hantar profesional kita tenaga pengajar kepada UPSI akan hantar dia punya tenaga pengajar kepada kita. Same goes to student, untuk mereka nak buat praktikal boleh buat dekat IPTA. So IPTA akan communicate network dengan mereka dengan semua agensi-agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Ini merupakan satu inisiatif pertama yang kita nak ukur dari segi impaknya. Selepas itu kita nak hubung semua universiti-universiti di bawah satu umbrella supaya pelajar-pelajar yang bakal nak pergi ke pasaran industri kreatif ini, kita nak memperkasakan skill mereka sebelum mereka datang ke alam pekerjaan. Okey, jadi ini satu pengalaman dan juga pengetahuan yang sangat penting lah. Satu platform yang terbaik khususnya untuk pemain-pemain industri dan juga untuk para pelajar ramanya. Jadi bagaimana kita melihat impak daripada penganjuran Glocom ini? Mungkin ada hala tuju selepas ini. Kali ini bekerjasama dengan UPSI dan selepas ini bersama dengan semua universiti lain. Sebab kita nampak kita sebagai badan agensi di bawah Kementerian Komunikasi ini yang memberi latihan profesional, kita kena pastikan bukan saja pengamal media sahaja merupakan
perlu berprofesional. Kita nak wujudkan profesionalisme itu dari peringkat awal di kalangan pelajar-pelajar supaya mereka bersesuaian untuk dunia kreativiti ini. Kalau kita secara apa orang kata rigid pun tak boleh. Kalau kita over kreativiti pun tak boleh. Bagaimana you kena menjadi seorang professional producer ataupun scriptwriter ataupun technical supporter dan sebagainya. Itu tujuan utama kita. Tetapi dengan Glokom ini, dengan kajian-kajian yang kita bakal berkongsi di sana tu, ia akan memberi ilmu yang bersesuaian kepada pelajar-pelajar ini dan juga pengamal industri. Sebab pengamal industri, dia mungkin ingat tanpa latihan dengan pengalaman saya akan menjadi seorang penerbit yang tersohor tu, betul. Tetapi apa-apa pun teknologi sentiasa berubah. Kita kena catch up sentiasa ini sebab bagi saya teknologi yang menentukan kreativiti. Ini merupakan landscape digital yang baru. Sebab kalau kita tidak mengadakan teknologi dalam content development kita, kita akan lebih jauh daripada sasaran penonton ataupun pendengar kita. Sebab penonton pendengar kita berdasarkan kepada gadget. So kita kena tengok dari segi 5 tahun yang akan datang, 10 tahun akan datang. Sebab itu sekarang tahap kerjasama bersama UPSI ini kita nak memberi penerangan, taklimat, awareness kepada semua industri dan praktikal supaya you prepare yourself untuk future. Bukan saja dari segi content development, dari segi komunikasinya. Sebab untuk komunikasi itu takkan kita cakap saja. Cakap berskrip tak, berstruktur tak, dengan elemen apa dan sebagainya. Dan cara penyampaian, medium penyampaian itu apa dan semuanya. Okey, cukup menarik. So pasti untuk kita beradaptasi dengan bidang semasa, khususnya dengan teknologi semasa. Saya tambah sikit. Boleh, macam untuk di UPSI sendiri, mungkin penonton dan para pendengar lebih familiar. Kalau dengar UPSI je mungkin untuk melahirkan warga pendidik ataupun guru. Tetapi di UPSI sendiri, kita bukan sekadar melahirkan para pendidik, tetapi juga kita ada juga melahirkan para pelajar yang untuk menjadi pengamal komunikasi kalau di Jabatan Komunikasi dan Media sendiri, dan juga untuk menjadi mungkin pengurus, untuk menjadi content creator juga insya-Allah. Jadi bukan sekadar kita melahirkan bakal guru, tetapi juga pelajar-pelajar kita akan melahirkan bakal graduan yang ditempatkan di industri macam juga. Macam bakal guru tu, guru sekarang perlu tahu macam mana bangunkan kandungan dalam smartphone ataupun dalam LED screen untuk mengajar. So peranan IPTA berlaku di sini. Even untuk pegawai-pegawai dari Jabatan Perhutanan. Mereka dah ada dia punya portal dan sosmed mereka, media baru tu, macam mana nak buat skrip, macam mana nak shoot, macam mana nak gunakan audio, editing dan sebagainya. Maksudnya peranan IPTA ini dah menjadi besar, tetapi kita fokuskan semua penjawat awam secara umumnya dan pelajar-pelajar daripada Jabatan Komunikasi dan penyiaran ini. Cabaran pun ada juga tu. Bila dah ada peranan. Okey, cabaran sekarang ni terutamanya kalau di sekolah, di universiti, kita cabaran dengan gadget. Kita cabaran dengan aplikasi. Tadi kalau disebut tentang cyber security, kita sentiasa memberi training tentang cyber security, tetapi adakah kita juga turut memberi highlight ataupun memberi training tentang bagaimana cara untuk kita berhadapan dengan risiko-risiko digital masa kini kan. Itu je Munawar, kita dah ada di bawah Kementerian Komunikasi Cyber Security Malaysia. So itu tujuan MOU kita ini, macam mana dengan menggunakan IPTA, UPSI ataupun universiti-universiti lain mendapat perkhidmatan mereka. So kita akan menjadi satu jambatan untuk menghubungkan dua komuniti yang berlainan, pengamal media dan ahli akademik. Itu tujuannya Glokom ini. Okey, cukup menarik. Saya suka pernyataan daripada Tuan Kemaran sendiri. Bagaimana IPTA mempunyai peranan yang cukup besar menjadi jambatan kepada dua pemain industri antara IPTA dan juga golongan profesional dan juga pemain industri yang lainnya. Okey, sekali lagi mungkin kita nak war-warkan kepada seluruh masyarakat, para akademik di luar sana berkenaan Glokom 2023 dalam ruangan masa yang singkat ini. Okey, bagi yang berminat, yang masih berminat untuk hadir sebagai peserta, boleh mendaftar di laman web Glokom 2023 wixit.com, yang mana daftar sebagai peserta pada 12 hingga 14 Julai 2023 bertempat di Hotel Resort Bangi. Okey, laman sesawangnya kalau dia orang nak ikut? Okey, www.glokom23
witsit.com. Okey, itu laman sesawang yang boleh anda layari untuk anda mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan Glokom 2023. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Kumaran Subramaniam, pengurusi bersama Glokom 2023 dan juga Dr. Siti Nur Amalina Matajudin, Jawatan Kuasa Protokol dan Pendaftaran Glokom 2023. Kalau ada masa, kita jemput Encik Munawar pun join dengan Glokom ini. InsyaAllah. Okey, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Dan sekarang ini, kita nak bawa penonton untuk kita menyaksikan cerita Pagi Johor, iaitu berkenaan dengan sukan parkour. Cukup menarik, iaitu bagaimana ianya mencabar kebolehan diri seseorang. Bersama dengan sahabat pelapor kita, Taufik Salimin yang sudah pun bersedia di negeri Johor. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi dan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia bersama dengan Selamat Pagi Malaysia edisi 3 Julai 2023. Baik, untuk cerita pagi dari Johor hari ini, sekarang ini saya berlintas langsung dari TMIYC ataupun Tunku Mahkota Ismail Youth Center di Johor Bahru, yang mana pada hari ini saya akan berkongsikan kepada anda tentang sukan parkour. Apa itu sukan parkour? Saya pun tak tahu, anda juga tak tahu. Jadi untuk kita mengetahuinya, bersama dengan saya adalah Ketua Pasukan ini, iaitu Muhammad Zulfikar bin Muhammad Harufi. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, boleh ceritakan sikit kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, apa itu sukan parkour sebenarnya? Okey, sukan parkour berasal daripada Perancis. Okey, dikenali oleh seorang yang bernama David Bale. Okey, beliau adalah seorang pengasas dalam sukan parkour di seluruh dunia lah. Dia yang memperkenalkan sukan parkour di seluruh dunia. Okey, manakah sukan ini sukan yang baru dekat Malaysia? Jadi mungkin Zul boleh ceritakan kepada kami tentang bagaimana penerimaan masyarakat untuk sukan ini, terutama di Johor ini. Okey, pada mulanya penerimaan masyarakat tentang sukan parkour di Malaysia ini agak kurang disebabkan yang pertama sekali agak berbahaya dan berisiko tinggi. Tapi selepas kami daripada Parkour Johor aka Zero to Flow memperkenalkan sukan parkour ini pada masyarakat tentang safety, tentang cara yang betul dan sebagainya, alhamdulillah penerimaan orang terhadap sukan parkour ini diterima baiklah, secara positif lah. Okey, baik. Bagaimana perancangan selepas ini, dan saya difahamkan mungkin selepas ini akan menyertai kejohanan yang lebih besar di peringkat lebih tinggi selepas ini? Okey, selepas ini kami akan fokus pada Asia Parkour Championship yang berada di Singapura, yang akan berlaku di Singapura. So kami akan fokus untuk training dalam seminggu mungkin 3 atau 4 kali untuk kejohanan itulah, untuk mewakili Malaysia dan juga Johor. Ya. Okey, baik. Mungkin last sekali, apa harapan agaknya mungkin nak mengajak lebih ramai lagi penglibatan rakyat Johor dalam sukan parkour ini? Okey, saya harapkan masyarakat dapat menerima sukan parkour ini dengan baik, dan saya harap anak-anak muda, terutamanya golongan-golongan belia, untuk sama-samalah kita menaikkan sukan parkour ini, sebab ini adalah sukan yang sihat dan walaupun berbahaya, tapi dengan cara yang betul kita boleh naikkan sukan parkour ini supaya penerimaan kerajaan juga dapat beri support yang menggalakkanlah untuk sukan parkour. Ya. Okey, baik, terima kasih Zul untuk perkongsian itu. Jadi saya pun nak cuba sukan parkour ni bagaimana, macam mana, sebab dia kata bahaya, tapi insya-Allah dengan bimbingan dan kejurulatihan yang betul, insya-Allah kita pasti akan mendapat menikmati sukan parkour ini dengan sebaik mungkin. Ini saja dapat saya kongsikan untuk cerita pagi, kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Okey, daripada sukan ataupun aktiviti parkour tersebut, kita nak beralih kepada sukan yang seterusnya, iaitu sukan sepak takraw. Dan untuk pengetahuan anda semua, ada drama bersiri yang akan ditayangkan yang bertajuk Budak Takraw. Tapi sebelum itu, jom kita saksikan sedutan ini terlebih dahulu. Dia tak melibatkan 2 orang je, dia melibatkan 3 orang. Kalau nak cabar betul-betul. Itu bukan juara tahun lepas ke? Dalam gelanggang tu tak ada istilah kawan ataupun keluarga. Setiap mata kemenangan milik engkau seorang je. Tapi kat luar gelanggang, dengan siapa kau nak kongsi kemenangan tu? Kalau bukan dengan diorang. Kau memang layak jadi juri latih. Antara Baru dengan Balai, mana lagi bagus lah. Itu dia kami bawakan, menarik atau tidak. Kita nak tahu lebih lanjut cerita Budak Takraw ini berkisahkan apa konflik antara mereka ini. Kita bawakan pelakon-pelakonnya, tak semua ada tapi kebanyakan mereka di sini. Saya perkenalkan terlebih dahulu, iaitu Taufik Hanafi sebagai Coach Roy. Tadi kita nampak dia kat jaring tu last kali yang pegang bola tu dia lah ya. Okey, kita juga bawakan Wan Zarul Imran Wan Muhammad Azlan sebagai Rizal. Dan juga kita bawakan Muhammad Ridwan sebagai
sebagai Ali. Ridwan juga merupakan atlet sepak takraw kita. Sekarang ini sudah mencubakan diri dalam bidang lakonan. Alhamdulillah banyak cabang dia kali ini. Okey, kita gelak coach Itu orang kata lawak di belakang. Di belakang inside joke kan. Kita korek kejap lagi. Tapi kita nak tahu dulu sebenarnya drama sepak takraw ni berkisahkan apa sebenarnya ni coach? Silakan. Dia tanya coach. Oh, tanya coach. Coach lah, coach jawab lah. Basically drama sepak takraw ni pasal seorang budak Azman. Dia daripada bandar dan dia berminat sukan takraw dan dia nak dia pindah ke sekolah kampung kan. Dia pindah ke sekolah kampung di mana kat kampung ni dia ada satu komuniti sepak takraw tapi dia orang macam tak ada coach and then tak ada orang yang guide dia orang. Dan saya pula orang kata bekas atlet Malaysia dalam cerita ni lah. So dia orang datang kat saya dan saya pula tawar hati dengan sukan takraw ni. Nak membimbing dia orang, jadikan dia orang satu pasukan. Okey. Sepak takraw ni dalam Malaysia memang famous lah kan. Ramai budak lelaki semua suka lah main sepak takraw ni kan. Okey, apa watak yang dimainkan oleh Zahrul sendiri? Wataknya Rizal ya? Ya, saya. Saya mainkan watak Rizal dalam cerita budak takraw. Dan Rizal ni sifat dia jenis yang seorang yang loser di kalangan khalayak kawan-kawan dia. Dia paling senang kena buli. Betul. Muka kena buli. Muka macam ni kan. Muka baik je kan. So dia dalam kawan-kawan dia seorang loser, nerd, baik. But pada masa yang sama dia nak ubah diri dia. Disebabkan dia tengok abang dia tu sangat berwawasan, ada cita-cita tinggi. So dia nak jadi macam abang dia. Dalam cerita tu juga apabila dia dapat tahu yang abang dia pun merupakan seorang pemain sepak takraw, lagilah dia berkobar-kobar nak main takraw juga. Jadi disebabkan itu dia bergabung dengan Azman dan Ali untuk main sepak takraw. Okey, Ridwan buat watak Ali. Macam mana bila in real life you seorang atlet kan, bila berlakon pun jadi watak yang sama, susah tak? Bagi saya watak Ali ni susah sebab dia bukan watak saya kan. Dia watak dia lebih kepada Ali ni kita tahu dia hebat main takraw tau. Bila dia hebat dia ni memang poyo lebih, main rambut. Dia main rambut, dia rasa diri dia je bagus. Dia tak boleh tengok orang lebih daripada dia. So dia ni memang nakal, jahat tu sikit lah. Lebih kepada karakter dia jahat lah. Itu diri kau ke memang Ali? Bukan. Dia dah disclaimer tadi. Diri kau baik je lah. Macam mana nak menghayati watak tu? Yelah, sebelum ni training nak sepak bola. Sebab saya ni bukan seorang pelakon. Tapi ada kawan-kawan guide saya kan. Cuba dapat watak tu kan. Alhamdulillah lama-lama dapat. Macam mana dapat keserasian dengan tim tu? Susah tak? Ke memang kenal sebenarnya? Tak kenal? Sesama. Kita basically first time bekerjasama. Semua. So berapa lama ambil masa nak ada brotherhood tu? Sebelum start shooting kan? Sekejap tu lah. Sekejap Jumpa terus. Jumpa terus klik kan? Hari pertama tu terus memang brotherhood. Memang hari pertama shooting rakaman pun terus jumpa sekali ke atau watak rakaman asing-asing semua ke? Ada watak saya kemudian, diorang dulu. Coach kemudian lah. Coach kemudian, diorang dulu. Saya datang-datang, saya sampai-sampai set macam, wah hebat budak-budak ni main takraw. So, masa episod pertama, coach tak ada lagi lah? Saya tak ada lagi tahu. Itu kena tengok. Dia ada banyak elemen of surprise dalam sebenarnya. Konflik dia kat mana ni? Konflik dia ni? Dia banyak. Sebab kita orang 13 episod. Jadi setiap episod tu ada pelbagai jenis konflik. And then setiap episod tu ada konflik dia sendiri dan setiap karakter itu ada cerita mereka tersendiri. Sebab ini yang kami bertiga ada di sini, ada lagi Diana, watak Sarah, watak cikgu lain. So benda ni ada kena-mena, maksudnya apa yang saya boleh katakan budak takraw ni adalah satu journey. Sebab kita tahu ada peminat-peminat komik dia. Sebab ini adaptasi daripada komik. So dia adalah journey di mana budak-budak yang ingin mengejar passion mereka, minat mereka dan boleh
orang kata dengan usaha diorang boleh mencapai benda tu. Okey. So Zarul memang main takraw tak sebelum ni? Oh. Sila, ini nak jawab ni live ni. Orang luar dengar. Sila di tengah Malaysia tengok ni. Untuk pengetahuan korang, saya memang tak ada pengalaman main sepak takraw. Tetapi nasiblah production bagi peluang untuk saya. 1 bulan sebelum start shoot kita training dengan tim takraw Malaysia. Jadi 1 bulan sebelum shoot tu memang train betul-betul lah. Train. Saya yang dari tak ada basic apa-apa, boleh timbang bola, boleh tekong, boleh serve. Untuk drama besi budak takraw ni. Susah tak? Oh. Sampai berparut. Kaki kena angkat tinggi tu. Ya, sampai berparut. Oh, ni parut daripada lipatan dia. Macam mana Ridwan berapa bintang? Jujur. Okey. 5 lah. Okey tu kan. Tinggi tu. Okey tu untuk orang yang tak ada basic kan. Okey, ada 3 sebenarnya, watak Azman, watak Riza, watak Ali. Azman tak ada kat sini. Siapa dibawa oleh siapa? Watak Azman ni. Fidas Gufran. Oh, okey, dia tak dapat datang hari ni. Mungkin dia busy kot. Kita orang tengah tepi. Kita orang tengah. Watak Azman ni macam mana? Dia budak nakal juga ke apa? Siapa boleh jawabkan? Siapa yang dapat? Dia adalah watak yang saya katakan tadi, di mana dia daripada bandar dan kampung dan dia meminati takraw, tapi maksudnya pendedahan di bandar itu mungkin kurang berbeza sebab takraw ni kita tahu dekat Malaysia pun sendiri banyak dimainkan di kampung-kampung, di kawasan pedalaman. Sebab itu orang kata one of the skill yang memang orang kata kampung je yang memang boleh dapat benda-benda tu kan. Sebab kita kat mana penuh dengan life yang dah urban, city kan, dah tak ada dah benda-benda ni. So itu yang bila dia datang ke kampung, dia tengok dan berjumpa pula dengan 2 orang ni yang seorang punya belagak memang hebat, seorang ni yang jenis nak tak tahu apa-apa. Kat situlah dia orang punya perjalanan tu bermula. Azman ni memang kalau dalam cerita ni sebelum dia pindah ke kampung dia memang seorang pemain sepak takraw kat sekolah bandar. So dia memang dah tahu nak main sepak takraw. Dia just nak cari pasukan je untuk digabungkan. Lepas tu dia ada bertanding semua ada. Mesti ada ke tak ada? Ada. Mesti ada kan? Dia paling menariknya cerita ni diorang semua dalam cerita ni stunt diorang buat sendiri tau. Itu yang saya rasa bangga, yang saya rasa macam proud of bekerjasama dengan orang-orang baru yang diorang buat semua. Berapa kali berlari berkilometer, berapa puluh take. Saya coach naik motor je. Dalam sungai. So diorang one of the orang kata pelakon-pelakon baru yang sangat-sangat komitmen sangat tinggi. Okey, itu tadi ada aksi timbang bola Ya, betul. Bola lah kan? Betul. Berapa kali muntah melipat, ni 2, berapa kali injured. Yelah, belum nak tukar shot lagi kan? Baru satu shot dah berapa mesti nak kena dapat yang cantik. Betul. Kan? Sebab pengarah kami Abang Wan Saiful Syarizan, dia memang nak, dia orang kata dia tak nak orang kata nampak macam kita menipu. Ambil close up semua tak. Dia kata kalau boleh aku nak korang main. Memang kena main betul lah. Itu yang sampai beratus kali satu hari game. Tapi tak apa, ni nipu ke tak ni? Tak nampak bawah ni. Dia jadi ini apa tu? Ini adalah hari keberapa yang kita syuting ya? Macam minggu pertama ni. Kat mana ni lokasi ni? Macam cantik je ni. Ini kau tak silap masa ni di sekolah dekat Rawang Kau tak silap? Dekat Rawang. Dekat je. Kebanyakannya lokasi kami di Kuala Lumpur dan kami pun berlatih di memang kawasan tempat pemain profesional berlatih. Kami ada kerjasama dengan pasukan takraw Malaysia apa semua. Ali. Ya itulah. Boleh ke? Teruk lah Ali ni, Rizal. So, jadi rasanya lepas ni kita dah ada pelapis lah kot. Itulah. Pada kelas sepak takraw Malaysia kita ada pelapis lah. Alah gaduh pula. Okey, ini konflik ni lah biasalah kan budak-budak kan kalau bila ada alfa seorang kat situ. Kenalah kan. Nak tahu lebih lanjut boleh sama-sama saksikan hari ni ya. Ya, hari ni bermula episod pertama 2:30 petang ni. Ya betul. Okey, 13 episod. 13 episod. Okey, ni Ridwan kongsi sikit apa-apa nilai-nilai murni yang kita boleh dapatkan bila kita tengok cerita ni, apa perkara baik yang kita boleh pelajari daripada drama ni. Aku teringat tengok dia jawab soalan ni. Aku teringat. Kena. Nilai yang boleh dapat daripada cerita ni persahabatan lah. Persahabatan kita, macam mana kita usaha sama-sama nak capai satu kejayaan tu. Daripada segi kita punya usaha kita orang, dibantu oleh Coach Roy yang handsome. Tiba-tiba kita orang kenal. Sebab kita orang nak bentuk satu kumpulan kan. Macam saya dengan Zarul,
Rizal, Azman susah. Sebab saya ni tak boleh terima orang baru. Rasa diri saya bagus. So benda tu kita orang cuba, saya buang ego saya. Saya cuba pupukkan semangat serta kawan supaya kita orang dapat capai kejayaan tu. Yalah, bila bersukan ni it's all about teamwork kan. Macam kau tak boleh kau seorang. Kalau walaupun you seorang bagus tapi you tak ada teamwork, you akan jatuh menjunam juga kan. I mean, you know better, you athlete kan. Okey, watak coach ni macam mana sebenarnya ni? Dia jenis yang garang ke? Dia jenis yang santai-santai ke? Tegas ke macam mana? Macam mana watak saya, dia sebenarnya macam mana? Saya seorang bekas dalam cerita ni lah. Tak tahu saya bekas atlet kebangsaan. Tapi ada satu ketika dalam cerita ni nanti saya akan tunjukkan yang saya tawar hati dah dengan sepak takraw. Oh, okey. Ada benda yang berlaku dalam hidup saya yang saya kena tukar 180 darjah. Yang memang takraw tolak tepi. Lepas tu tiba-tiba datang pula budak 3 orang ni yang memujuk. Berapa episod memujuk tu? Banyak episod. Banyak tu memujuk. So buatkan saya rasa macam melihat diorang ni dengan keusahawanan mereka ini. Diorang datang kat saya untuk, okey coach tolonglah. Diorang ada something yang diorang nak prove dan itu membuka hati saya semula kepada sukan takraw ini. Dan saya seorang yang boleh dikatakan coach yang sangat kejam dalam cerita ni. Sangat kejam. Sangat kejam sebab dalam ada satu ayat dalam ni, untuk melahirkan seseorang kita kena bagi dia sampai limit dia. So lepas limit dia sebenarnya dia ada limit lagi hebat daripada situ. Kat situ yang apa yang coach Roy cuba sampaikan. Kena give up. Rizal lah paling kena teruk sekali ya. Ini paling teruk saya ni lah kena kan. So banyak coach Roy basically macam ni, banyak filosofi dia. Banyak falsafah dalam sukan, apa nak menaikkan seseorang tu daripada jiwa dia, dan macam mana kau minat bagus. Tapi bagaimana kau nak usaha tu untuk orang kata kejayaan dalam minat kau tu. Itu. You macam senang je bawa watak ni, macam tak mencabar pun. Tak. saya macam ni ya. Sekarang busy buat rakaman lain ke apa ke? Ada sekarang ni alhamdulillah. Saya pun tak lama lagi pun ada nak shoot juga satu telemovie untuk RTM. Okey. Terima kasih RTM. Terima kasih sudi masih lagi. Terima kasih sayang kawan. So insya-Allah lepas tu ada filem terbaru saya juga akan keluar bulan 8 ni insya-Allah tak lama lagi. Bolehlah sempatlah. Okey, ni apa ni Zarul macam mana? Selain pada berlakon ni, you buat apa lagi kalau free time ke apa ke? Untuk makluman, selain berlakon untuk RTM, saya juga buat. Bos, boleh bos? Tak kacau kau bercakap pun. Bila time aku bercakap, bagilah aku peluang. Biasalah coach kan. So, selain berlakon, saya buat juga TV hosting untuk Travelog program untuk saluran RTM. So kalau 2:30 petang ni budak takraw dah disiarkan, pukul 5 petang ni pula ada Travelog program saya akan disiarkan di TV OK. Travelog kat mana tu? Di TV OK yang berjudul Feel It and the Beauty. Di mana dalam program tu saya mengelilingi semenanjung Malaysia mencari tempat-tempat unik pelancongan lah yang best. Okey, best kan selalu TV OK sebenarnya kan macam-macam ada kan. Betul. Sampai ada My TV tu bolehlah tukar ke TV OK kadang-kadang kan. Kita asyik tengok TV lain bosan kot kan. TV OK pula. Okey, kita nak minta untuk kalian war-warkan kepada penonton untuk sama-sama saksikan drama bersiri Budak Takraw. Kita mulakan dengan Taufik dulu. Okey, kepada semua penonton-penonton di rumah dan juga mungkin ada peminat-peminat sukan takraw di Malaysia ini, jangan lupa bermula hari ini ya, pada pukul 2:30 petang ini di TV OK, Budak Takraw The Series, adaptasi daripada komik Budak Takraw. Jadi boleh balik sekolah rasanya dia budak dari sekolah, lepas sekolah terus menghadap ke depan TV. Kalau tak ada koko lah, tak ada training kan. Koko boleh. Okey, Ridwan lah. Ridwan tak banyak sangat dia jawab tadi. Kongsi sikit. Ajak semua sama-sama saksikan drama bersiri Budak Takraw. Silakan Ridwan. Okey, pada penonton semua di rumah boleh buka saluran TV OK. Pada 2:30 petang ni nak tengok saya dengan Zarul bergaduh dengan Coach Roy, boleh tengok petang ni. Okey, baik, terima kasih Taufik, Zarul dan juga Ridwan bersama kita ini. Ini antara pelakon-pelakon yang membarisi drama bersiri Budak Takraw. Jangan lupa sama-sama saksikan di TV OK petang ini pukul 2.30 petang. Selama 13 episod akan ditayangkan untuk anda semua. Terima kasih semua sekali lagi serta hari ini di studio. Okey, kita nak beres ketika, kembali selepas ni. Ada lagi satu topik menarik kita akan bawa untuk anda. Jangan ke mana. Ini Bob,
Bob adalah seorang penyelam marin. Setiap hari, Bob mendapati semakin banyak plastik dihanyutkan ke dalam laut. Kesannya boleh mengakibatkan jumlah plastik melebihi daripada hidupan laut menjelang 2050 jika tindakan tidak diambil. Dianggarkan 50% plastik yang dihasilkan adalah plastik sekali guna dan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke laut. Kerana sayangkan alam sekitar, Bob mengambil inisiatif membersihkan sisa plastik. Kita semua boleh memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Hindari plastik sekali guna. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut. Kat mana ni? Okey, untuk ruangan yang seterusnya penonton, kita akan berbicara berkenaan persidangan Genius Model United Nations JIMUN 2023. Jadi untuk kita mengetahui berkenaan intipati yang dilaksanakan berdasarkan persidangan yang sangat strategik ini, kita perkenalkan terlebih dahulu tetamu kita iaitu Profesor Madya Dr. Rolinda Yusof, Pengarah Pusat Genius at Pintar Negara Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan juga Puan Siti Nordiana Muhammad Kamarudin, Pensyarah Penasihat Persidangan Genius Model United Nations 2023. Assalamualaikum. Salam. Wah, saya cukup berbangga hari ini bersama dengan warga UKM hari ini. Okey, kita nak berbicara berkenaan persidangan yang dilaksanakan. Jadi mungkin doktor sebagai permulaannya kita kongsikan kepada penonton bagaimana model PBB United Nations yang diadakan di Genius Pintar UKM ini dapat memberi impak yang besar kepada para pelajar dan juga kepada masyarakat. Okey, terima kasih Saudara Munawar. Pertama sekali saya nak maklumkan bahawa persidangan Genius Model Nations ini atau singkatannya JIMUN. JIMUN ini adalah satu program yang disediakan oleh Pusat Genius Pintar Negara Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai satu platform ataupun medan untuk melatih medan pelatihan kepimpinan pelajar pintar, pelajar pintar berbakat, yang mana dia selari dengan visi program pintar berbakat di UKM itu sendiri, iaitu untuk melahirkan pelajar pintar yang holistik dengan minda ingin tahu yang tinggi dan dapat menyumbang sebagai pemimpin dunia, pemikir, inovator dan juga menghayati nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Jadi tuntasnya JIMUN ini adalah manifestasi ataupun penterjemahan kepada visi program pintar itu sendiri, yang mana pelajar berpeluang untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam berdebat, berbincang secara diplomasi, secara negosiasi dan tangkas menjana kepintaran ataupun pemikiran kritis mereka dalam memecah atau merungkai masalah-masalah global. Kerana dalam program ini mereka akan berperanan sebagai delegasi kepada negara anggota PBB, yang mana mereka dapat berpeluang berbincang, berdiskusi secara langsung tentang isu-isu semasa negara-negara, khususnya negara yang mereka wakili. Jadi secara tak langsung persidangan ini akan membantu membina keterampilan komunikasi mereka, kepimpinan mereka dan juga membina kecekapan mereka dalam menghujahkan secara menghormati negara-negara lain. So tak langsung bakat mereka akan terselah, bakat kepimpinan. Biasanya kita ingat kita belajar kepimpinan melalui pembacaan, tapi ini adalah proses, melalui proses itu sendiri. Jadi proses inilah yang akan mematangkan ciri-ciri kepimpinan mereka. Wow, cukup menarik sekali bagaimana untuk kita memaksimumkan potensi pelajar yang berprestasi tinggi ini. Dan Puan Diana, mungkin kita boleh memberikan perincian yang lebih mendalam lagi, khususnya tujuan utama penganjuran JIMUN 2023 ini. Baiklah Munawar, terima kasih pada soalan tu. Untuk tujuan utama penganjuran JIMUN, persidangan JIMUN ini adalah untuk memberi satu platform kepada pelajar-pelajar sekolah menengah dan juga pelajar-pelajar program asasi atau pra-universiti untuk mempraktik
memastikan kemahiran diplomasi, kemahiran leadership mereka, okey, dan kita juga memberi satu exposure kepada mereka untuk menggunakan laras-laras bahasa yang digunakan di PBB itu sendiri. Kerana persidangan ini kita betul-betul replicate apa yang berlaku di United Nations. Jadi setiap pelajar itu, contohnya kalau Munawar you berdaftar sebagai seorang delegate, okey, dan you dapat negara India, okey, dan sebagai delegasi daripada negara India, Munawar perlu mempelajari polisi negara tersebut, dan kita kena fight for polisi yang telah kita pelajari itu. Jadi contohnya jika pelajar ini dalam let's say United Nations Security Council dan membincangkan isu seperti keselamatan pengamal-pengamal media di medan perang ataupun kawasan-kawasan bergolak. Jadi di situ mereka akan membincang bagaimana kita nak pastikan keselamatan pengamal media ini terjamin. Dan mereka akan mencapai satu resolusi di akhir perbincangan mereka, dan apa yang mereka perlu buat, apa negara-negara lain perlu buat untuk memastikan kita dapat capai satu solusi yang boleh menguntungkan pelbagai negara. Wow, demi untuk mencari satu solusi ataupun kesepakatan global lah. Itu berkenaan global ini, bagaimana melalui persidangan ini dapat kita melahirkan para pelajar yang berfikiran kritis, yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan, isu-isu yang berlaku di peringkat global, Doktor? Ya, dalam persidangan ini, bila pelajar ini memang melalui proses pelatihan tahap antarabangsa, mana mereka akan buat research, mengkaji tentang isu-isu negara-negara yang mereka wakili. Bila mereka mempelajari, mereka ada fakta yang penuh berkaitan isu itu. Apabila nak didebatkan, dibincangkan dalam medan persidangan tersebut, mereka berbincang secara bijaksana, ya, bukan secara provokasi tetapi secara diplomasi. Yang penting mereka mencapai kesepakatan yang berunsur menang-menang ataupun dipanggil middle ground. Ya, betul. Mencari penyelesaian yang menang-menang, yang menguntungkan kedua-dua pihak, ya. Dan tapi mengambil kira kepentingan negara yang mereka wakili. Arti di sini pemikiran terbuka itu sangat penting apabila membincangkan isu-isu global ini. Saya melihat di medan beginilah dapat membentuk jati diri anak-anak kita ni sebenarnya. Bila mereka membincangkan tentang negara lain, secara tidak langsung mereka akan melihat betapa bersyukurnya mereka berada di negara kita sendiri dengan sistem yang ada, dengan kemudahan yang ada, kerana they have to fight for other countries. So at the same time, dalam masa yang sama mereka akan merasa bersyukur betapa bertuahnya mereka berduduk di dunia Malaysia ini, yang mana banyak kemudahan-kemudahan yang disediakan. Ini salah satu daripada tujuan kita sebenarnya, untuk membuka minda mereka untuk melihat apa masalah dunia sebenarnya dan belajar bagaimana arti kerjasama dalam konteks hubungan antarabangsa. Bukan nak memihak untuk diri sendiri, tetapi menyelamatkan semua atas dasar keharmonian dan kesemelakan sejagat. Inilah yang kita nak, ada satu paradigma pemikiran yang sedemikian dalam kalangan pelajar-pelajar pintar dan juga pelajar-pelajar mengikuti persidangan ini nanti. Jadi impak yang cukup besar, akan paradigma yang cuba dibawa untuk kita memastikan manfaat itu dapat dikongsi untuk sejagat. Ya, betul. Sejagat. Dan sudah pastinya, apa antara isu-isu global yang akan diketengahkan dan bagaimana mereka ini, para delegasi ini akan mencari solusi untuk permasalahan tersebut? Okey, antara isu-isu yang kita akan bahaskan di dalam persidangan kita adalah seperti isu perubahan iklim, konflik regional, krisis kemanusiaan, hak-hak wanita. Kita akan lihat bagaimana impak perang Rusia dan Ukraine ke atas hak-hak wanita. Kita akan juga berbincang tentang hak-hak asasi manusia di dalam sidang-sidang yang adalah di persidangan JIMUN ini. In total kita ada 8 sidang semuanya, dan kita ada satu sidang khas. Munawar akan suka ni, kita ada International Press Corps di mana kita ada pengamal media. Pelajar juga akan memegang satu kita kata dia punya dalam peranan dia sebagai pengamal media, contohnya BBC, The Star, RTM sendiri, News Straits Times dan sebagainya, Al Jazeera. So mereka perlu melaporkan berita-berita sepanjang persidangan tersebut berlangsung. Cukup menarik. Banyak sebenarnya bidang-bidang yang cukup berkaitan
berkaitan dan juga kemahiran yang holistik saya kira untuk para pelajar ini. Jadi doktor, bagaimana melalui persidangan ini juga dapat memanfaatkan golongan sasar khususnya dalam permasalahan seperti yang disentuh tadi doktor? Okey. Saya melihat banyak manfaat yang akan diperolehi oleh pelajar yang menguruskan program ini sendiri, itu dalam kalangan pelajar pintar berbakat kami, dari aspek kepimpinan mereka dan juga pelajar-pelajar yang mengikuti persidangan ini. Ramai saya dimaklumkan oleh Puan Diana, lebih daripada 300 permohonan untuk turut serta, tapi kami ada kapasiti kami. Tapi manfaatnya saya nampak pertama sekali mereka akan dapat merasai pengalaman melalui persidangan begini, perbincangan secara international standard kan, dengan kaedah-kaedah pendekatan-pendekatan yang betul-betul replicate macam mana persidangan PBB yang sebenarnya dalam konteks di negara kita lokal lah. Itu yang pertama. Pengalaman itu mahal, Menawi kan? Sangat mahal. Yang kedua, mereka juga dapat membina satu kemahiran untuk bersuara di peringkat global ya. Kerana kita ni masyarakat kita tahu agak sukar nak bersuara dalam keadaan yang kata menyatakan pandangan ya. Tapi di sini mereka dilatih untuk menyatakan pandangan, menyuarakan dengan cara terhormat. Diplomasi ya. Mereka bukan cara provokasi. Jadi mereka dididik diasuh daripada awal untuk berbicara dengan cara yang menghormati hak orang lain. Dan yang ketiga, saya nampak mereka juga dapat membina sebenarnya, melahirkan pelajar-pelajar yang ada jati diri. Mereka membina, menyiapkan diri mereka. Of course, nak berada dalam persidangan antarabangsa mewakili negara, mereka akan menjaga keterampilan diri, karakter diri mereka dan juga leadership, the confidence ya. Itu adalah salah satu. Dan yang keempat, saya melihat mereka juga dapat menjana ketangkasan berfikir di luar kotak. Ya, kita nak suruh berluar kotak ni, kita suruh baca, memang boleh baca banyak fakta, tapi dalam situasi spontan untuk menyatakan pandangan secara spontaneous, dia boleh ada keterbukaan dan ketangkasan mencapai maklumat-maklumat itu. Ini semua testing ground yang sangat baik untuk membina keyakinan mereka. Dan akhir sekali saya rasa manfaat yang akan diperolehi oleh anak-anak yang terlibat dalam program ini adalah networking yang mereka akan bina dalam kalangan. Kita ada pelajar sekolah menengah, pelajar sekolah SBP, pelajar-pelajar di universiti, asasi international dan international. Kita ada 3 negara international yang terlibat, Nepal, Korea dan juga India. Mereka ini akan datang bersama dan melaksanakan bersama-sama. This is a very good networking yang mereka akan bina, membina keterbukaan minda untuk menjadikan kita rakyat Malaysia yang memikirkan hal-hal dunia sejagat. InsyaAllah. Ini platform terbaiklah untuk kita melahirkan pemimpin masa harapan. Exactly. Future leader. InsyaAllah. Mereka mungkin bukan dalam bidang kepimpinan yang biasa, tapi mungkin dalam bidang-bidang tujahan masing-masing. Tapi the confidence is already there. Pengalaman mereka lalui hari yang akan datang ini membina keyakinan mereka bercakap dengan sesiapa saja dalam peringkat global dan mungkin dalam bidang-bidang tujahan mereka akan datang. InsyaAllah. Maybe in politics, maybe in economy, maybe in social, dalam mana bidang, ataupun kebanyakan mereka scientist. So we want scientists who can speak their mind in a respectful manner. Itu yang kita lahirkan anak-anak kita. Wow, cukup menarik. Okey, Puan Diana, persidangan ini bila akan berlangsungnya dan untuk kapasiti peserta bagaimana? Okey, persidangan ini akan berlangsung pada 7 hingga 9 Julai bertempat di Pusat Jinis Pintar Negara UKM. Okey, dan kita kapasiti peserta adalah seramai 255 orang. Buat pengetahuan Munawar, kita dah exceed limit kita, lebih 300 lebih telah mendaftar dan kapasiti kita hanyalah 255 orang sahaja. Jadi kami sangat terujalah untuk menerima delegasi-delegasi ini dari dalam dan luar negara untuk datang berdiskusi, bernegosiasi secara diplomatik sepanjang persidangan ini. Untuk pengetahuan Munawar juga, persidangan ini it's a student run conference. Dia diorganize dijalankan oleh pelajar itu sendiri. Jadi pelajar-pelajar saya, contohnya kita replicate betul-betul apa yang berlaku di PBB. So kita ada Secretary General kita, Muhammad Sharif, kita ada Deputy Sekjen kita, Wan Muhammad Daniel, betul-betul seperti yang berlaku di PBB. So ini adalah simulasi pendidikan yang benar-benar berlaku di PBB. Wow, simulasi sebenar. Ya, simulasi pendidikan. Mereka dah ada pengalaman pergi ya. Mereka pergi menghadiri dan
mungkin the last time pada bulan 3 kita pergi di mana tu? Haganum Model International di Netherlands. Pengalaman itu yang mereka bawa balik. Alhamdulillah diaplikasikan dan diberikan, disampaikan kepada para pelajar dan delegasi yang lainnya. Okey, apa pun terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Rolinda Yusof, Pengarah Pusat Genius and Pintar Negara UKM dan juga Puan Siti Nordiana Muhammad Kamaluddin, Pensyarah Penasihat Persidangan Genius Model United Nations 2023 untuk perkongsian pada kali ini. Terima kasih. Terima kasih Munawar. Okey, baik penonton, itu antara perkongsian yang kami bawakan kepada anda. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini untuk informasi yang selanjutnya. Alhamdulillah, thank you. Siapa yang ketentukan sama ada Malaysia kekal sebagai satu negara hebat di dunia? Yang akan tentukan bukan orang-orang tua yang lapuk pemikiran nak pecah belahkan rakyat. Yang akan tentukan masa depan ini aman, semua kita bersaudara, semua kita bekerja untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita adalah anak-anak muda sendiri. Okey, kita dah sampai di penghujung rancangan Diam Tak Diam sepeda 2 jam. Kita dari 8 pagi tadi kan. Yelah, teruskan setia bersama dengan TV1. Sebenarnya ada banyak sebenarnya lepas ni program-program menarik yang akan menyusul anda semua, terutamanya di TV1 dan juga di saluran berita RTM. Sudah pastinya kalau kita imbas balik perkongsian kita dari seawal jam 8 pagi tadi, sebenarnya banyak informasi-informasi penting yang kami bawakan kepada anda dan juga berkenaan dengan topik perbincangan kita. Tadi kita berbicara berkenaan Hari Belia Negara bagi peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang akan dilaksanakan pada 16 Jun ni dengan temanya Ini Masa Kita. Ini salah satu inisiatif daripada pihak kerajaan untuk memperkasakan golongan belia. Dan banyak lagi sebenarnya perkara menarik. Jangan lupa saksikan hari ini di TV OK jam 2.30 drama bersiri Budak Takraw yang diadaptasi daripada komik yang pernah menceritakan berkenaan dengan sukan takraw ini. Pernah main takraw tak? Oh, pernah zaman sekolah dulu. Sekolah dulu kan? Tapi tak hebat mana pun. Tapi bolehlah main kan. Jadi kalau nak imbau kembali kan zaman-zaman kecil-kecil dulu main, jangan lupa saksikan drama bersiri Sepak Takraw di TV OK hari ini pada jam 2.30. Kita dah sampai ke hujung siaran. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama kami sehingga ke penghujung siaran. Saya Munawar Azmi dan juga saya Syuhada Arifin. Sehingga kita berjumpa lagi. InsyaAllah.